Salam sejahtera, rakan-rakan semua. Selaku Setiausaha Agong MTUC, saya mengucapkan syabas kepada pasukan teknikal dan sekretariat saya kerana menganjurkan webinar bertajuk COVID-19, Cabaran dan Survival Belia. Juga terima kasih kepada anda sekalian yang setia mengikuti webinar untuk menjayakan usaha kami ini. Webinar ini akan membantu untuk memberikan pencerahan dan kefahaman kepada pekerja berkesatuan dan tidak berkesatuan, khususnya golongan belia yang juga amat terkesan akibat pandemik COVID-19. Jumlah belia pada tahun 2018 adalah 15.1 juta atau 47% keseluruhan penduduk Malaysia. Menjelang 2030, golongan belia dijangka menjadi kumpulan majoriti yang akan menjadi pemegang taruh atau stakeholder dalam menentukan kepimpinan negara ini. Begitulah mustahaknya golongan belia di Malaysia. Namun begitu, nasib golongan belia sebagai pekerja khususnya daripada kumpulan B40 dan M40 tidak dibela dan terabai. Mereka sekian lama menanggung gaji rendah, faedah pekerjaan terhad, kos sara hidup tinggi dan simpanan amat sikit untuk membantu orang tua maupun mendirikan rumah tangga. Kini nasib pekerja lebih parah kerana penindasan majikan semasa wabak COVID-19 semakin menjadi-jadi. Ramai belia diberhentikan kerja dengan sewenang-wenangnya atau dipaksa mengambil cuti tanpa gaji serta dipotong gaji secara keterlaluan. Walaupun kerajaan mendakwa lebih 80% pekerja sudah kembali bertugas, realitinya mata pencarian ratusan ribu pekerja khususnya belia tidak kira dalam umur 20-an atau 30-an atau 40-an masih amat terjejas. Ini satu hakikat. MTUC telah menggesa kerajaan memperkenalkan peraturan pekerjaan darurat yang menetapkan majikan tidak boleh membuang pekerja sewaktu pandemik COVID-19. Namun cadangan kami masih tidak mendapat respon Kementerian Sumber Manusia. Tajuk webinar hari ini, COVID-19, Cabaran dan Survival Belia, amat tepat kerana sememangnya kelangsungan atau ketahanan belia dan keluarga mereka sungguh tercabar kerana respon majikan dan kerajaan untuk membela kebajikan pekerja amat lemah. Saya yakin perbincangan hari ini akan mengumpul idea-idea bernas untuk membantu kita bersama-sama memperjuangkan nasib belia dan melindungi mereka daripada penindasan majikan semasa pandemik COVID-19. Sekian, selamat berwebinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam PKPP kepada semua yang hadir di dalam dewan ini, masyarakat di luar sana, khususnya warga belia kita. Saya Muhammad Zulfazli Tai, penyelaras projek dan perhubungan perusahaan yang berkhidmat di Ibu Pejabat MTUC, akan menjadi moderator anda pada pagi ini. Bersama saya pada pagi ini bagi mengupas topik hangat iaitu COVID-19, Cabaran dan Survival Belia adalah panelis yang pertama di sebelah kiri saya, Encik Muhammad Fitri bin Hamzah, Youth dan Organizing Coordinator di Ibu Pejabat MTUC, dan panelis kedua Encik Muhammad Abu Kadir bin Mubarak Ali, Exco Latihan dan Kepimpinan Majlis Belia Malaysia, Project Lead Procans dan Employability Skills Training. Dan sudah tentu panelis ketiga kita, Encik Zohir Rosli, Senior Researcher dari DM Analytics Sdn Bhd. Terima kasih kerana sudi hadir dan selamat pagi semua.
Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut lagi tentang forum yang kita adakan ini, saya mohon saudara-saudari di luar sana sila like dan share Malaysian TUC sedang apa yang kita lakukan ini untuk lebih mendapatkan makluman balas daripada anda, soalan-soalan yang akan ditanya selepas penghujung persembahan daripada panelis nanti. So, apakah objektif forum pada pagi ini? Ialah objektif forum ini diadakan untuk memperkenalkan peranan dan fungsi MTUC kepada golongan belia Malaysia. Di samping itu akan mengupas dan membincangkan impak serta hala tuju belia dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini. Pandemik ini bukan sahaja menyebabkan krisis kepada kesihatan awam, malah kepada ekonomi dan pasaran buruh keseluruhannya. Ia telah menambah beban dan cabaran kepada semua golongan pekerja, majikan dan kerajaan. Tambahan pula dengan pelaksanaan arahan penjarakan sosial dan perintah kawalan pergerakan, ianya telah mewujudkan suatu norma baru dalam kehidupan kita dan apakah kelangsungan serta langkah seterusnya untuk meneruskan kehidupan harian kita ini. Semoga forum ini dapat memberikan pandangan dan cadangan demi kebaikan semua rakyat Malaysia, khususnya golongan belia Malaysia kita. Sebelum kita pergi lebih lanjut atau memulakan forum ini, setiap panelis diberikan 15 minit untuk memberikan hujah masing-masing. Dan moderator akan memberikan ulasan ringkas selepas selesai setiap hujah yang diberikan oleh panelis. Dan seterusnya soalan akan dikemukakan kepada panelis berdasarkan soalan yang diterima oleh netizen, yang diterima daripada netizen maupun daripada moderator sendiri. Okey, izinkan saya mulakan hujah dengan memberi sedikit pantun, sepatah pantun. Burung pekakar bulunya lebat, dijerut kesuma tepi rumbia. Ayuh buka medan debat, sudi bersama diskusi belia. Okey, dengan tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput panelis pertama, saudara Muhammad Fitri bin Hamzah, berusia 32 tahun yang berasal daripada Kelang, Selangor. Beliau adalah mantan Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Aeroid dari 2016-2019, seorang ahli kesatuan sekerja yang bergiat aktif di dalam aktiviti kesatuan sekerja seperti Jelajah Bicara Pekerja 2018-2019, Jelajah Penerangan Pindaan Akta Perburuhan 2019, Ahli Jawatankuasa Kerja, Sambutan Hari Pekerja dan pelbagai lagi aktiviti lain yang dianjurkan oleh kesatuannya dan juga MTUC. Dengan itu, saya mempersilakan saudara Muhammad Fitri Hamzah untuk membentangkan hujahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara moderator, iaitu sahabat seperjuangan saya juga, saudara Zultai. Mengimbau kembali bila mana sejarah-sejarah lama diangkat kembali, mengingatkan balik pergerakan-pergerakan kesatuan pada waktu-waktu tersebut. Kita kembali kepada topik dan tajuk pada hari ini. Kalau kita lihat topik ataupun tajuk forum kita, program kita pada hari ini adalah mengenai cabaran dan survival belia pada masa kini selepas tibanya impak pandemik COVID-19. Yang kita nak tekankan di sini adalah belia. So, jadi kita perlu fahamkan apakah definisi belia di Malaysia. Sebab saya percaya ramai yang keliru ataupun tidak tahu belia dimaksudkan dengan apa di Malaysia ini, supaya kita boleh lebih fokus kepada mereka. So, belia di Malaysia adalah mereka yang berusia 15 tahun dan tidak melebihi daripada 40 tahun. Dan alhamdulillah kami panelis di sini masih lagi dalam golongan tersebut, masih lagi dalam golongan belia. Dan apabila munculnya impak ataupun pandemik COVID-19 di negara kita, tiada siapa yang jangkakan perkara ini akan berlaku, tiada siapa yang menduga perkara ini akan berterusan sehingga ke hari ini kita masih belum menang. Itu slogan yang selalu kita nyatakan. Kita dapat lihat peranan-peranan belia dan kita juga dah sedia maklum sebelum ini yang belia memang sangat memainkan peranan penting untuk pembangunan negara, terutamanya daripada sudut ekonomi dan juga pembangunan negara. Kita tak boleh nafikan perkara tersebut. Kerana apa? 40% daripada tenaga buruh di Malaysia adalah dari kalangan belia sendiri. Ini generasi yang akan datang yang akan melapisi ataupun menggantikan pemimpin-pemimpin kita di masa hadapan. Kalau kita lihat kepada COVID-19 pada hari ini juga, saya suka menyentuh ataupun ingin mengambil kesempatan sedikit. Kita dapat lihat di barisan-barisan hadapan, kita frontliner ataupun frontliners negara kita yang terdiri daripada askar, polis, sukarelawan, rela, jururawat serta doktor. Kita dapat lihat di sini
belia-belia negara muncul di sini untuk mempertahankan, untuk membendung gejala COVID-19 ini daripada terus merebak di negara ini. Jadi kita dapat lihat di sini, belia negara kita apabila tibanya COVID-19 ini, mereka sudah mempunyai satu pengalaman baru untuk mereka hadapi di masa akan datang. Itu kita tak boleh nafikan. Dan sinonim juga dengan COVID-19 daripada sudut kesatuan pekerja, saya suka lebih menyentuh kepada persatuan pekerja ataupun permasalahan pekerja. Apa yang kita boleh kaitkan dengan COVID-19? Pada waktu COVID-19, pada waktu impact ini ataupun pada masa PKP ini berlangsung. COVID-19 di dalam permasalahan pekerja kita boleh samakan. COVID-19 sama dengan pembuangan kerja. COVID-19 sama dengan pemotongan gaji. COVID-19 sama dengan pemotongan cuti, pemotongan MC. Segala hak pekerja dinafikan. Itu yang kita boleh kaitkan daripada sudut pekerja. Saya ada sedikit statistik di sini yang saya ambil daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Statistik pekerja yang hilang pekerjaan. Sektor perkhidmatan 35%. Khususnya dalam bidang khidmat makanan dan juga minuman. Yang kedua, 21.9% adalah daripada sudut sektor pertanian. Dan yang ketiga adalah daripada sudut pembinaan. Ini termasuklah mereka-mereka yang bekerja sendiri. Dan kita juga sedia maklum, ramai di kalangan belia-belia negara kita yang melakukan kerja sendiri pada waktu ini. Dan juga ramai lagi yang bekerja dengan majikan. So, kita kembali kepada tajuk dan apakah cabaran ketika ini isu pandemik kepada belia di negara kita. Kita dapat lihat banyak masalah yang timbul pada masa PKP berlaku. Kita dapat saksikan di sini banyak aduan-aduan diajukan kepada MTUC berkenaan dengan pembuangan kerja, majikan mengambil kesempatan kepada pekerja. Apa yang saya nak katakan pasal majikan mengambil kesempatan kepada pekerja? Kita dapat lihat, saya boleh beri satu contoh. PKP berlaku pada bulan Mac. Lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan berlaku pada bulan Mac, 18 Mac 2020 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apabila PKP berlaku, syarikat telah menafikan hak mereka. Pekerja diminta untuk tidak bekerja. Setelah sebulan tidak bekerja ataupun mereka bekerja daripada rumah, banyak berlakunya isu retrenchment. Yang mana retrenchment ini tidak boleh berlaku dalam tempoh PKP. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dah nyatakan tiada pembuangan kerja yang boleh dilakukan. Elakkan perkara ini daripada berlaku. Tapi mengapa perkara ini masih berlaku? Itu kita tidak ambil lagi dengan potongan gaji, potongan cuti. Tak ada retrench dalam PKP ini yang boleh kita lakukan. Kerana apa? Banyak lagi inisiatif yang boleh kita lakukan demi menjamin masa depan belia di negara kita ini. Saya ada sedikit statistik juga yang saya ambil daripada sumber berita harian. Jumlah penganggur pada bulan Mac meningkat 610,000 berbanding 521,000 pada bulan yang sama tahun lalu. Pandemik COVID-19 berlaku 18 bulan Mac. Bulan Mac juga pembuangan pekerja ataupun pengangguran telah meningkat. Ini yang saya tak faham. Kenapa dalam masa sebulan syarikat boleh menamatkan kontrak pekerjaan pekerja ataupun menafikan hak mereka dengan begitu mudah? Umpama negara ini tiada undang-undang, umpama negara ini tiada Perdana Menteri ataupun negara ini tiada pemimpin. Penat Perdana Menteri kita duk berkata, jangan buang pekerja, jangan nafikan hak bekerja, cuba runding secara harmoni. Tapi ini tidak berlaku. Kenapa ini yang berlaku? Kita sangat sedih dengan tindakan-tindakan majikan yang melakukan perkara ini. So ini yang kita nak bincangkan di sini dan ini adalah cabaran belia pada masa ini yang kita akan huraikan permasalahan dan saya akan bagikan apakah cadangan untuk tindakan ataupun solusi yang perlu kita ambil agar memastikan belia pada masa ini akan lebih terjamin di masa hadapan. Satu lagi yang saya ingin sentuh di sini adalah kita dapat lihat pada masa PKP semua pergerakan kita terbatas. Stay at home. Itu seruan daripada Kementerian Kesihatan kita dan juga pemimpin-pemimpin kita. Stay at home. Kita dihadkan untuk keluar daripada rumah. Kalau yang boleh keluar daripada rumah pun ketua keluarga. Itu pun atas tujuan yang perlu sahaja. Dan kita tak boleh nafikan apabila wujudnya PKP ini, kita dapat lihat sumbangan daripada gig ekonomi meningkat. Yang dimaksudkan dengan gig ini adalah mereka yang berkhidmat kepada pelanggan menerusi media sosial. Yang boleh saya sebutkan di sini, kita tak boleh nafikan. Kita banyak kita nampak abang-abang rider kat sana, Foodpanda,
GrabFood, courier services yang bergiat aktif dalam masa tempoh PKP ini. Ini bidang-bidang yang sangat aktif sewaktu PKP ini. Dan kita tidak boleh menafikan belia zaman sekarang, mereka tidak suka ataupun tidak berminat untuk terikat dengan bekerja dengan majikan yang terkongkong dengan waktu dan masa. Mereka lebih suka bergerak bebas dan mempunyai masa untuk mengaturkan kerja mereka sendiri. Itu kita tak boleh nafikan. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh menafikan hak keselamatan sosial dan keselamatan pekerjaan mereka yang kita nak sentuh di sini. Kita tengok kita tak nak perkara-perkara seperti ini berulang lagi. Penghantar Foodpanda maut. Ini pada bulan Februari 2020, antara 2020. Kerana apa? Kerana sebahagian besar daripada mereka, abang-abang rider di sini, abang-abang kurier kat sini, mereka adalah ketua keluarga. Ini yang kita panggilkan belia veteran. Mereka belia tapi sudah mempunyai keluarga, mempunyai anak, isteri, mereka juga mempunyai tanggungan. Kita tak nak perkara ini berlaku. Dan masa lama kita tak boleh menafikan hak mereka. Benda ini dibenarkan di Malaysia. Gig ekonomi sangat disokong di Malaysia dan dibenarkan di Malaysia. Kita tak boleh mengatakan tidak kepada benda ini. Tetapi apa yang kita boleh lakukan, penambahbaikan daripada sudut keselamatan dan juga job security ataupun social security pada mereka, supaya perkara-perkara ini tidak berlaku lagi. Dan kalau kata kita ambil daripada satu petikan yang dipetik daripada Sinar Harian Disember 2018 daripada bekas ataupun mantan Menteri Sumber Manusia Wabikula Segaran. Pekerja sambilan juga perlu dilindungi. Ini sangat bagus. Tapi sayang sekali beliau tidak berada di sini lagi, dan saya percaya Menteri Sumber Manusia yang ketiga ini, Wabi Saravanan, mereka mampu melakukan sedikit impak ataupun lebih lagi impak perubahan kepada golongan-golongan belia masa akan datang. Kerana apa kalau kata kita kehilangan belia waktu sekarang memang sangat menyakitkan ataupun sangat rugi pada negara. Sebab apa? Belia di negara kita sangat bernilai. Saya sentuh sedikit berapa ramai pekerja di Singapura yang bekerja di Singapura tetapi berwarga negara Malaysia, yang dulunya diangkat di Singapura, bekerja di Singapura kerana kemahiran mereka sangat diperlukan, tetapi apabila tibanya impak COVID-19 ini, mereka diberhentikan. Semalam saya dapat satu pesanan WhatsApp daripada rakan saya yang menunjukkan kontrak pekerjaan mereka ditamatkan di Singapura akibat isu COVID-19 ini yang terjadi kepada dunia, terutama sekali kepada Malaysia dan juga negara jiran kita. Ramai belia-belia yang terlibat dan terkesan akibat COVID-19 ini. Jadi, sesuatu kita perlu lakukan agar perkara ini dapat diatasi di masa akan datang. Yang lepas, yang dah berlaku, kita cuba selesaikan, kita cuba tangani. Yang belum berlaku akan datang, inilah tujuan kita. Persiapan yang perlu kita lakukan agar masa depan dan jaminan belia terus dijaga. Oleh itu, saya selaku belia dan dalam pergerakan kesatuan dan pergerakan sekerja, saya lebih suka memberi pandangan dan cadangan untuk tindakan diambil oleh kerajaan agar kalau kita lihat pekerja bawahan dibuang berpuluh ribu, beratus ribu. Kenapa? Majikan selalu kata PKP tak ada duit. Tapi kita pernah kaji ataupun tidak perbezaan ataupun jurang gaji di kalangan pekerja bawahan dan juga pekerja atasan. Berapa banyak perbezaan dia? Mungkin kita boleh katakan 10 nisbah 1. 10 majikan ataupun pihak atasan, boleh saya sebut di sini CEO, satu CEO bersama dengan 10 technician. So kenapa kita perlu menafikan yang 10 technician ni, sedangkan yang bergerakkan sebuah syarikat adalah mereka yang berada di bawah ni? Itu kita perlu kaji. Saya tidak menafikan, cuma kita cuba perlu mengkaji. Kita perlu letakkan tanda aras gaji bagi mereka. Yang keduanya, penguatkuasaan. Pekerja sambilan, banyak lagi syarikat. Kalau kita tengok inisiatif yang diberi oleh kerajaan kepada syarikat dan juga kepada individu, kita tahu kerajaan telah menyatakan pembayaran RM1,200 kepada setiap syarikat yang punya pekerja untuk bantuan ataupun inisiatif kepada mereka. Tapi syarat utamanya, syarikat perlu mencarum pekeso ataupun sokso. Bermaksud di sini, kerajaan mempunyai data kepada syarikat yang masih tidak mencarumkan sokso kepada pekerja-pekerja. Ini kita perlu lakukan selepas ini. Ambil tindakan kepada syarikat-syarikat ini yang mana tidak mencarumkan sokso kepada pekerja.
Kerana ini perlu. Sekiranya apa-apa berlaku, kita ambil contoh hari ini, apa berlaku, apa jadi pada nasib pekerja. Ini yang kita tak nak berlaku. Jadi, saya mohon Kementerian Sumber Manusia, pihak-pihak berkuasa, tolong kita lihat balik data ini selepas ini ataupun ketika ini, sekarang dengan segera agar nasib beliau terbela. Dan seterusnya, satu peraturan perlu dilakukan. Kerana apa? Kalau kita tengok, penat YB Menteri berkata, setiap petang buat pengumuman khas, mengatakan yang pekerja tidak boleh dibuang, tapi majikan masih langgar lagi. Kerana apa? Tiada satu undang-undang pun yang termaktub dalam perundangan pekerjaan yang menyatakan pekerja tidak boleh dibuang pada waktu ini. Oleh itu, ini kerana MTUC memperkenalkan PPD, Peraturan Pekerjaan Darurat. Peraturan Pekerjaan Darurat ini kita perlu hidupkan ataupun kita perlu nyatakan di sini kenapa ianya perlu. Ini adalah peraturan sementara. Ini adalah peraturan sementara yang mana 2 minit lagi saya dalam penggulungan. Peraturan pekerjaan darurat. Ini di mana peraturan ini kita perlu nyalakan ataupun switch on apabila perkara-perkara seperti pandemik ini berlaku, perkara tidak diduga berlaku, agar jaminan pekerja terus terjamin, belia dapat dibina, belia dapat dibendung daripada pembuangan kerja, masalah-masalah ini tidak berlaku lagi. So kalau kata perkara ini tidak dilakukan, maka Malaysia ataupun rakyat kita dan juga belia akan menghadapi satu lagi pandemik yang lebih besar di negara kita, malah lebih dahsyat lagi daripada pandemik COVID-19 ini, iaitu kita akan kehilangan generasi belia yang berkualiti. Jadi sekian, terima kasih Tuan Moderator. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Saudara Fitri dengan penuh semangat memberikan hujah beliau. Dah kata orang belia memang dia punya semangat lain macam. So yang pasti beliau telah mengatakan bahawa belia sememangnya merupakan tunjang kepada kemakmuran ekonomi negara yang tidak dapat dinafikan. Okey. So apa yang berlaku ialah melalui hujah yang Saya Muhammad Hairi Ashraf, berumur 23 tahun, menetap di Melaka. Saya salah seorang pekerja yang telah diberhentikan kerja akibat pandemik COVID-19 yang telah melanda di seluruh dunia ketika ini. Saya bekas pekerja di sebuah hotel 5 bintang di Melaka dan jawatan saya sebelum ini adalah sebagai reservation assistant. Akibat diberhentikan kerja, saya telah hilang mata pencarian dan untuk memohon pekerjaan yang lain agak sukar pada ketika ini. Sebagai belia, saya mengharapkan agar suatu perubahan segera dapat diadakan demi memastikan nasib golongan belia tidak terabai, lebih-lebih lagi dalam alam pekerjaan. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong agar majikan tidak boleh sewenang-wenangnya membuang pekerja. Perubahan perundangan dalam menjamin pekerjaan bagi semua pekerja haruslah digubal dengan segera, terutama sekali bagi golongan belia dan juga golongan-golongan yang lain. Okay, alhamdulillah selesai sudah hujah daripada panelis pertama Saudara Muhammad Fitri tadi. So saudara-saudari di luar sana jelas kita lihat pembentangan yang disampaikan oleh Saudara Fitri sikit sebanyak menunjukkan bahawa kerisauan golongan belia ni dengan pemberhentian kerja yang semakin meningkat. Sebentar nanti kita akan dengar lagi panelis yang lain akan membentangkan statistik terkini pembuangan kerja khususnya pada golongan belia ini. Walau bagaimanapun sedia maklum bahawa belia sebenarnya merupakan tunjang kepada kemakmuran ekonomi negara yang tidak dapat dinafikan sebenarnya, seperti apa yang dihujahkan oleh Saudara Fitri tadi. Dan sudah tentu bila kita kata tentang belia, pelbagai cabaran yang kita terima dari segi pembuangan kerja dan dipaksa mengambil cuti tahun, cuti tanpa gaji, dan inilah salah satu daripada pelbagai aduan yang pihak MTUC sendiri terima apabila kami mengadakan MTUC COVID-19 Help Desk. Dan Saudara Fitri tadi ada juga mencadangkan tentang betapa pentingnya pihak kerajaan, khususnya pihak pemerintah dari segi Kementerian Sumber Manusia dan pelbagai lagi agensi-agensi kerajaan dalam kepentingan enforcement itu sendiri. Dari segi mengambil tindakan kepada majikan yang tidak bertanggungjawab, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan akta-akta kerja yang tidak diikuti. Dan sekali lagi yang lebih penting kepada situasi sekarang, Saudara Fitri membawa suara belia MTUC untuk terus kerajaan setuju dengan peraturan pekerjaan darurat yang patut diperkenalkan secepat mungkin dalam memastikan golongan-golongan pekerja khususnya belia ini nasib pekerjaan mereka dapat dilindungi dengan sewajarnya. Maka sekali lagi di akhir pembentangan tersebut, Saudara Fitri mencadangkan agar peraturan pekerjaan darurat ini harus diadakan segera.
Okey, saudara-saudari di luar sana, saya harap anda semua terus like dan share rancangan kita ini supaya lebih ramai lagi orang di luar sana dapat mengetahui apakah kupasan-kupasan yang menarik dapat kita bincangkan pada hari ini, pada pagi ini dapat disampaikan dengan sebaik mungkin kepada golongan belia di luar sana. Okey, seterusnya kita akan menjemput panelis kedua kita yang dijemput daripada Majlis Belia Malaysia, iaitu saudara Muhammad Abu Kadir bin Mubarak Ali, seorang ahli jawatan kuasa eksekutif Exco Latihan dan Kepimpinan Majlis Belia Malaysia. Beliau dilantik sebagai Exco pada tahun 2018. Beliau merupakan Pesuruhjaya Ibu Pejabat Persekutuan Pengangkat Malaysian. Beliau juga aktif dalam melatih belia dalam upskilling, reskilling serta kepimpinan melalui program ProCans yang dilancarkan dengan kerjasama HSBC Bank Malaysia sebagai pengarah program ProCans tersebut. Beliau kini juga bekerja bersama salah satu syarikat korporat di Malaysia, memiliki ijazah sarjana muda sains politik dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga aktif menulis tentang hal ehwal ekonomi terutamanya berkaitan dengan hal ehwal belia. Dengan ini kami menjemput saudara Muhammad Abu Kadir untuk meneruskan hujah beliau. Terima kasih. Silakan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MTUC kerana menjemput Majlis Belia Malaysia untuk berkongsi pendapat tentang cabaran dan survival belia di COVID-19. Okay, saya akan terus bercerita tentang solusi kepada isu-isu yang kita ada. Telah diadakan banyak diskurs atau perbincangan tentang cabaran. Tapi saya rasa di pihak Majlis Malaysia kami ingin fokus kepada solution pula. So, ada beberapa cadangan yang kami telah melihat yang boleh membantu belia menghadapi cabaran COVID-19. Dan saya ingin tekankan di sini ialah juga cabaran ini bukan saja hanya kerana COVID-19. COVID-19 akan datang dan pergi, insya-Allah. Tapi kita mungkin akan ada cabaran dari bentuk yang lain yang sentiasa akan ada. Atau perkataan yang digunakan oleh Nassim Talib ialah Black Swan. Black Swan ni akan ada di mana-mana. Termasuk juga term VUCA world. Kita hidup di keadaan VUCA, which is vulnerable, uncertainty, complex and ambiguous. Apa-apa saja akan berlaku dan belia perlu bersedia menghadapinya. So, beberapa cadangan yang kami di Majlis Belia Malaysia telah mengemukakan kepada kerajaan dan juga telah bekerjasama dengan pihak korporat. Baru-baru ini Majlis Belia Malaysia telah melancarkan program ProCans, Employability Skills Training dengan kerjasama HSBC Bank Malaysia. Program ini bertujuan untuk upskilling dan reskilling belia, terutamanya belia-belia minoriti, belia-belia yang berisiko tinggi, belia-belia yang tidak mendapatkan peluang yang banyak untuk meningkatkan kemahiran mereka. Program ini akan diadakan di 4 buah zon di seluruh Malaysia bermula bulan September sehingga bulan November. Di Majlis Belia Malaysia, kami menekankan tentang upskilling. Upskilling sini bermaksud untuk meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Kemahiran ini termasuk kemahiran soft skills, kemahiran entrepreneurship, kemahiran survival, juga kemahiran mencari peluang dan juga kemahiran untuk bercakap. Bercakap itu sebenarnya ialah part of soft skill jugalah. Also in other words, how to you sell yourself lah. So, kami juga mencadangkan juga melihat kepada program yang berdasarkan konsep Malaysia Kerja yang telah dilancarkan oleh kerajaan yang lepas, yang saya tak pasti dia terus dilakukan pada bajet tahun ini atau tidak, tapi saya dalam pengumuman terbaru PM, elemen-elemen Malaysia Kerja itu ada. Malaysia Kerja itu masuk ialah wage hiring and incentive hiring, di mana majikan akan diberi insentif untuk mengambil pekerja yang baru graduate, baru habis universiti. Saya tekankan baru keluar dari universiti kerana ada pelajar universiti, sebenarnya banyak pelajar universiti yang telah graduate pada 2-3 bulan ni. Tetapi bila graduate, pekerjaan semakin berkurang kan, dia terbalik. Dan dia bergraduate dalam keadaan COVID-19 yang amat mencabar. Sebelum ini mendapatkan pekerjaan sudah mencabar. Tambah dengan keadaan COVID-19 dengan PKP, lebih mencabar. So,
Malaysia Kerja ni kita lihat kepada konsep ialah majikan akan diberi insentif untuk meng-hire first graduate. Kedua, pekerja yang di-hire akan menampakkan insentif untuk menambahkan gaji mereka. Sekarang gaji minimum yang telah diselaraskan oleh kerajaan bagi kami adalah amat rendah dan tidak mencukupi. Berdasarkan kepada kajian belanjawanku KDSP dan kajian Bank Negara, kajian belanjawanku menekankan sekurang-kurangnya gaji minimum yang diperlukan adalah RM1,800 lebih. So, kita ingat spesifiknya RM1,800 ke RM1,850 untuk di Klang Valley lah, di Lembah Kelang. Manakala Bank Negara menekankan RM2,600. Nombor itu saja telah menunjukkan kita amat jauh lagi daripada kadar gaji minimum sekarang. Oleh itu, di dalam konsep yang saya terangkan tadi, pekerja akan diberi insentif melalui potongan gaji dan juga injection daripada government untuk meningkatkan take home pay. So take home pay mereka, contohnya gaji minimum ialah RM1,100, take home pay mereka boleh meningkat sehingga RM1,500. So kami mencadangkan kepada melihat konsep wage hiring and incentive hiring. Seterusnya, solusi yang kami ingin berikan kepada belia ialah melihat untuk mencuba pekerjaan atau venture dalam perniagaan digital. Kita lihat baru-baru ini ada peningkatan lebih kurang 100% ke 500% pembelian digital online semasa PKP. So ini menunjukkan walaupun berada dalam keadaan yang mencabar, pembelian digital online meningkat 5 kali ganda, 5-fold. So dia menunjukkan indikasi yang baik yang purchasing power bagi golongan M40 dan T20 ada di situ. Oleh itu, kita sebagai belia perlu mengambil peluang ini untuk mencari opportunity yang ada untuk meningkatkan income kita. Di Majlis Belia juga kita bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan Kementerian Belia dan Sukan dalam memberi pandangan dalam pembentangan plan terbaru rancangan daripada Perdana Menteri sebenarnya. Ada beberapa elemen yang telah dimasukkan, termasuk one stop center untuk semua insentif kerajaan dan pertolongan kerajaan yang diletakkan dalam satu laman web. Kita nanti boleh tuan-tuan dan puan boleh cek laman web KBS, Kementerian Belia Sukan, untuk melihat semua insentif dan bantuan kerajaan yang ada di satu page saja. Berdasarkan pengalaman kami di MBM telah ditubuhkan lebih kepada 60 tahun. Kerajaan datang dan pergi. Pelbagai usaha kerajaan amat-amat dialukan dan amatlah baik, tetapi kita lihat execution dia perlu ditambah baik. Saya lihat, kalau kita lihat dokumen rancangan ekonomi prihatin dan bencana kerajaan, ialah amat baik sebenarnya. Cuma perlu ditambah baik dari segi penerangan dia, perlu ditambah baik dari segi implementasi dia di peringkat akad umbi dan peringkat yang amat-amat diperlukan oleh belia. Belia bandar, kita melihat di MBM, mereka menerima bantuan yang sepatutnya walaupun tidak mencukupi, tapi belia-belia di daerah, di negeri yang lain yang jauh daripada bandar, mereka menghadapi cabaran juga. Dan cabaran ini termasuk komunikasi daripada pihak kerajaan kepada belia-belia ini. Seterusnya, solusi yang kami ingin beri kepada belia juga ialah melihat untuk mencuba skill-skill yang luar biasa. Mungkin skill-skill yang di luar comfort zone. Semasa PKP, ada data yang menunjukkan bahawa pekerjaan gig yang paling tinggi gaji dan paling tinggi demand ialah coding. Ada banyak mobile app, banyak laman web baru dihasilkan semasa tempoh PKP ini kerana ramai brick and mortar businesses atau businesses yang mempunyai physical store telah beralih kepada digital. Ini telah membuka ruang kepada sektor teknologi untuk mereka website, laman web, digital, learning, design, mobile app dan macam-macam lagi. Dengan ini, dia telah mencipta pekerjaan gig yang baru dengan gaji yang agak lumayan dan saya rasa sehingga RM1,600 seminggu hanya untuk mendesain laman web yang asas. Yang itu baru asas. Kalau
Dia tengok kepada payment gateway sekali dengan banyak-banyak macam-macam lagi design, dia boleh mencecah RM5,000 seminggu. So, peluang gig ekonomi tu ada di situ dan anak-anak muda perlu pandai mencari peluang dan rajin. Itu kami nak tekankan. Seterusnya ialah pandemik COVID-19 ini telah membuka banyak masalah atau menunjukkan banyak masalah kelemahan dalam sistem security sosial kita. Pekerja gig ekonomi, ya, dia seperti rider Grab, Foodpanda dan rider tertentu, dia menerima job yang banyak semacam PKP. Tetapi mereka tidak memenuhi coverage. Income tu hanya based on gig which is short term. Tapi dia tak ada perlindungan sosial yang kukuh kerana mereka bukan pekerja yang tetap, mereka bukan pekerja yang mempunyai majikan. Pekerja tetap mempunyai majikan dan mempunyai bantuan SOKSO dan bantuan dan simpanan KDUSP melalui air lestari, di mana mereka boleh mengeluarkan pelongoran air lestari maksimum RM500 untuk 12 bulan. Tetapi pekerja gig yang rata-ratanya ada belia, mereka tiada bantuan macam ni. So, ini menunjukkan dan sistem security sosial kita ada kelemahan yang kita tidak lihat sebelum ni. So, ada beberapa pro atau kata yang mengatakan di dalam krisis ini terdapat banyak peluang. Don't waste an opportunity when in a crisis. Bukan dia cakap sebab krisis ini ada opportunity, tapi sebab ada krisis ini dia telah membuka peluang yang lebih banyak kepada bidang-bidang lain untuk mencari solusi. Dan ia memerlukan hopefully political will yang kuat. Political will yang kuat yang saya rasa kita sebagai MTUC, sebagai youth leaders, kita boleh tekankan kepada kerajaan yang inilah masanya untuk mengubah polisi negara. Di samping itu, kami juga melihat di NBM dalam pembuatan dasar polisi ada juga jurang-jurang data yang tepat. Untuk pembuat polisi membuat polisi yang komprehensif yang melingkupi semua aspek masyarakat dan sosial ekonomi memerlukan data yang lengkap. Kami ingin mencadangkan supaya data hub yang integrated, yang komprehensif dibentuk untuk membolehkan polisi yang lebih inklusif dihasilkan pada masa depan. Saya rasa isu-isu data ini dah lama dipertengahkan lah, lebih 10-15 tahun, tapi mungkin tidak diambil serius. Dan kerana pandemik COVID-19 ini telah menunjukkan polisi-polisi yang diadakan sebelum ni ada kelemahan dia, yang jurang yang besar yang perlu diselesaikan. Seterusnya, Majlis Belia Malaysia juga telah bekerjasama dengan SME Corp, dengan MDEC untuk membolehkan belia-belia yang duduk di rumah untuk belajar secara digital online. MDEC contohnya telah bekerjasama dengan Coursera. Coursera merupakan antara online digital platform learning terbesar di dunia dan telah memberi banyak option untuk anak muda belajar digital. Di samping itu juga keadaan COVID-19 ini telah membuka kepada masalah yang lebih besar yang kita tidak lihat sebelum ni, terutama untuk pelajar sekolah dan pelajar universiti yang dipanggil digital divide. Tak semua orang ada laptop, tak semua orang ada device mobile, tak semua orang ada internet connection yang stable. Kami juga dapat aduan ramai anak muda ni, mak bapa ada satu laptop saja, anak ada 5 orang, 5 perlu berinteraksi dengan cikgu-cikgu dia untuk buat kerja. So dia terpaksa rotate and dalam keadaan itu mereka tidak dapat membuat pembelajaran yang penuh di rumah. So dia membuka pada jurang digital yang kita perlu bincangkan lebih komprehensif. Isunya mungkin ialah juga internet, tak semua tempat ada internet coverage yang kukuh, juga device atau laptop atau desktop yang membolehkan mereka untuk mempelajari. Kami melihat mungkin COVID-19 ini mungkin tidak akan berakhir dalam masa 3-4 tahun. Mungkin pelajar-pelajar sekolah mungkin tidak boleh pergi ke sekolah dalam masa yang lama. Apakah solusi yang kita ada sekarang yang dibincangkan untuk pelajar-pelajar B40 yang tidak mampu, yang ada di rumah? Apakah solusi pada mereka? Penangguhan pelajaran, sistem pelajaran online yang tidak komprehensif kerana tiada device, tiada connection. Apakah solusi yang dibincangkan? So kami harap pembincangan atau diskurs tentang ini diperbesarkan lagi. Hal-hal ini akan memberi impak yang tinggi kepada belia dalam masa 5 ke 10 tahun lagi. So kita perlu melihat
menjangkaui masa untuk menyelesaikan masalah ini sampai sekarang. Kami lihat Kementerian Pendidikan ada beberapa idea yang menarik, sambil kami menekankan supaya dia dipercepatkan jugalah. Sebelum saya mengakhiri poin saya yang terakhir, iaitu garis panduan kepada belia yang bekerja di sektor korporat untuk menyuarakan pendapat mereka kepada manajemen mereka. Kementerian Kewangan pada tahun lepas telah memberi beberapa cadangan supaya semua syarikat korporat meletakkan nisbah gaji manajemen dengan gaji pekerja di dalam laporan kewangan. Tapi saya rasa dia tidak diteruskan pada tahun ini. So dengan ada nisbah pembezaan itu, kita boleh melihat jurang gaji yang besar di sektor korporat, terutama untuk barometer kepada belia-belia yang bekerja di sektor korporat. Ada gaji yang serendah 1,600 dan ada yang manajemen yang menerima sehingga 800,000. Jurang tu saya rasa berapa ribu, persentage agak besar. So saya rasa perbincangan ini perlu juga diluaskan lagi supaya kita dapat membantu mengurangkan the income gap untuk membantu rakyat Malaysia. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah, terima kasih saudara Muhammad Abu Kadir bin Mubarak Ali yang mana telah memberikan banyak orang kata apa maklumat-maklumat yang boleh kita fikir seketika untuk kita sama-sama membantu golongan belia ni tentang apakah yang berlaku sebenarnya. Melihat kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh Majlis Belia Malaysia ni sesuatu yang memang menarik, khususnya dalam bidang membantu pekerja golongan belia khususnya. Di mana kalau kita tengok di sini, salah satu daripada acara ataupun tanggungjawab yang dimainkan oleh Majlis Belia Malaysia ni antaranya ialah bekerjasama dengan HSBC Bank untuk dalam memperkasakan melatih belia dalam upskilling, reskilling serta kepimpinan melalui program-program yang telah disediakan lebih awal. Dan saya dimaklumkan sebentar tadi daripada saudara Muhammad Abu Kadir mengatakan program ini diletakkan di bawah 4 zon dan akan bermula daripada September hingga November 2020 ini. Dan antara program-program tersebut termasuklah soft skills, entrepreneurship dan sebagainya. Dan ini adalah satu perkara yang cukup memberikan satu peluang kepada golongan-golongan pekerja khususnya golongan belia dalam memastikan belia sentiasa diangkat dalam memastikan tunjangan negara terus dimartabatkan. Dan seterusnya berkenaan dengan gaji minima juga disentuhkan. Ini yang menjadi satu perkara ataupun perbualan ramai di mana sekali lagi di sini dimasukkan bahawa statistik menunjukkan ataupun survey mengatakan bahawa KWSP sendiri mencadangkan agar gaji yang sepatutnya diambil di Klang Valley ialah 1,800, malah statistik daripada Bank Negara sendiri 2,600. Berbanding dengan gaji minima kita yang sekarang ni 1,100. Jadi saudara-saudari di luar sana bayangkan betapa jurang orang kata apa kalau kita ambil dari sudut pandangan international, decent wage masih lagi jauh kita ke belakang. Dan beberapa perkara juga Majlis Belia Malaysia juga bekerjasama dengan Kementerian Belia dan juga pemerintah kerajaan untuk mengadakan one stop center untuk semua insentif-insentif kerajaan dimasukkan di dalam dipamerkan di dalam Majlis Belia Malaysia ini untuk dimaklumkan kepada semua rakyat di luar sana. Dan saya dimaklumkan bahawa kami dimaklumkan juga bahawa Majlis Belia ni dah ditubuhkan 60 tahun Lebih pada 60 tahun. 7 dekad. 7 dekad dah. Okey, ini salah satu yang walaupun dah hampir ke 7 dekad seperti yang dimaklumkan, masih ada lagi beberapa yang perlu ditambah baik lagi seperti apa yang diterangkan oleh saudara Muhammad Abu tadi. Dari segi penerangan, informasi dan implementasinya kepada akar umbi harus dipertingkatkan lagi. Ini yang menjadi satu cabaran kepada Majlis Belia untuk terus lebih dekat kepada golongan belia. Dan ada juga yang dibentangkan bahawa semasa pandemik 19 ini berlaku, telah wujud peluang-peluang baru dalam kita kata untuk mewujudkan satu sektor kerja yang baru, di mana seperti apa yang dibentangkan bahawa contohnya seperti laman web, kalau dihasilkan melalui digital sektor ataupun teknologi sektor, yang mana dimaklumkan bahawa sehinggakan dibayar 1,600 seminggu dalam kita mencipta pekerjaan yang baru untuk wujudkan satu laman web baru. Itu just asas saja, digital yang asas saja, web asas saja, dan boleh mencecah hingga ke RM5,000 seminggu. Satu orang kata apa, sektor yang memang menjamin dari segi pendapatan yang lumayan. Dan dalam masa yang sama juga, seperti apa yang diterangkan oleh saudara Abu, mengatakan COVID-19 ni secara tidak langsung menunjukkan satu kelemahan dari social security kita. Ini yang menjadi kerisauan kita, di mana
social security kita kepada golongan yang gig ekonomi. Saudara Fitri tadi ada membentangkan betapa jalan kita dipenuhi dengan baju kuning, baju pink yang mana semuanya rider, abang rider kita, tetapi dari segi social security mereka tidak dijamin dengan sebaik mungkin. Maka perlindungan sosial ini perlulah diadakan secara kukuh dalam melindungi pekerja-pekerja tersebut supaya social security kita lebih kuat dan lebih memberi jaminan kepada semua golongan-golongan pekerja, khususnya golongan belia di dalam bidang ini. Dan sudah tentu kami juga mengharapkan satu political will yang kuat untuk ubah polisi negara tersebut. Dan kita juga dimaklumkan bahawa Majlis Belia Malaysia untuk membuat satu polisi yang komprehensif perlu ada data yang lengkap, cadangan data hub yang lebih efektif perlu diwujudkan. Dan dalam masa yang sama, Majlis Belia Malaysia juga telah mengatakan bahawa ada kerjasama collaboration antara SME Corp dan MDEC untuk pekerja-pekerja ataupun yang berada di rumah, untuk pelajar-pelajar di rumah belajar secara online. Tetapi dalam Majlis Belia Malaysia menjayakan program tersebut, ada juga kelemahan dia lah, di mana tidak semua penduduk-penduduk di luar sana yang rumahnya mempunyai gadget yang sesuai, especially internet line. Dan ini sedia maklum untuk golongan-golongan pelajar, di mana memang kekangan yang berlaku dari segi kekurangan gadget tersebut sedikit sebanyak merencatkan apakah yang hala tuju untuk memastikan program ataupun sektor teknologi kita lebih mampan dan lebih efektif. Okey, itu sedikit tentang apa yang disampaikan oleh saudara Muhammad Abu Kadir, dan kita seterusnya berada di akhir kita punya sesi ini, dan kita menjemput panelis ketiga kita, iaitu Encik Zuhair bin Rosli. Beliau merupakan seorang penyelidik kanan di DM Analytics Sdn Berhad, iaitu sebuah firma kajian mengenai polisi ekonomik butik dan perundingan. Encik Zuhair merupakan ahli ekonomi yang mempunyai pengkhususan dalam bidang kemiskinan dan ketaksamaan. Beliau pernah terlibat dalam pelbagai kerja-kerja perundingan untuk tabung kanak-kanak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNICEF serta Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS yang berkaitan dengan pelbagai isu sosioekonomi di Malaysia. Encik Zuhair mempunyai ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang ekonomi dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan kini beliau merupakan penuntut PhD dalam bidang ekonomi di universiti yang sama. So insyaAllah satu hari nanti kita akan panggil dia doktor. So kita teruskan perbincangan kita dengan menjemput saudara Zuhair. Silakan. Terima kasih saudara Zul, pihak MTUC kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang isu yang dibincangkan hari ini. So dua panelis sebelum saya dah address some issues yang saya rasa very good, especially terutamanya untuk orang yang bekerja sendiri. Okay, sebelum saya cerita daripada keadaan sebenar apa yang jadi dengan apa yang kerajaan patut buat, bagi saya ringkaskan dulu apa yang saya nak sampaikan. Nombor satu, kita kena sedar belia ni sebelum COVID memang dah teruk kena. Masa COVID lagi teruk. So kalau apa-apa ini inisiatif daripada kerajaan yang nak dilakukan, ianya haruslah dilakukan dengan cara yang luar biasa. Bukan dengan cara macam kita nak address masa zaman belia tengah teruk dah sebelum COVID itu. Itu satu. Nombor dua, betul kerajaan dah bagi bantuan untuk golongan pekerja termasuklah belia. Tapi benda tu masih lagi tak cukup, masih lagi boleh ditambah baik. Nombor tiga, peningkatan orang yang kerja sendiri. Dengan termasuklah orang gig workers. Kerja sendiri ni maksudnya dia kerja sendiri, dia tak ada pekerja, dia tak ada menggaji orang lain. So bila kita cakap pasal soal pekerja ni ada tiga jenis lah. Satu, majikan. Nombor dua, makan gaji. Nombor tiga, yang kerja sendiri. Sebenarnya ada lagi nombor empat ialah orang yang kerja dengan family tapi gaji dia tak dibayar. Okay, tapi most of our workers duduk dekat dua kategori ni. Satu makan gaji, satu lagi yang kerja sendiri, dia tak ada bekerja. Okay, kalau contoh yang kita punya Perdana Menteri bagi contoh Makcik Kiah tu, itulah dia orang yang kerja sendiri. Okay. Saya akan terangkan lepas ni apa yang orang macam Makcik Kiah ni dapat apa. Dan saya akan terangkan macam mana trend di kalangan anak muda ni makin meningkat orang yang kerja sendiri ni. Saya akan juga bagi tahu bagus ke tidak ada makin ramai orang kerja sendiri ni dalam satu-satu negara. Okay, so itu
So basically macam apa yang panelis sebelum saya pun bagi tahu, masa macam ni adalah masa yang terbaik untuk kita tak mengulangi kesilapan yang kita dah buat sebelum ni, yang telah membuatkan struktur pasaran buruh kita ni tak kena, something wrong. Saya akan ceritakan kenapa dan apa yang patut buat. Okey. So impact kepada belia, apa ni saudara Fitri, ya, saudara Fitri ni dah cerita impact pada belia macam mana. So kalau kita tengok pada akhir bulan 3 tahun ni, kadar pengangguran untuk belia berada pada tahap 6.9%. Ini adalah 5 kali ganda lebih tinggi daripada orang yang kadar pengangguran untuk orang yang berumur antara 31 sehingga 46 dan juga 46 sehingga 64. Okay. So kadar pengangguran antara golongan belia yang 15 ke 30 punya tahun ni, umur ni, dia punya kadar pengangguran sebanyak 6.9%. Kita tengok report per keso. Daripada jumlah orang yang kena buang kerja, 3 daripada 5 ni adalah mereka yang berumur 40 tahun ke bawah. Okay. So memang ramai, memang golongan belia yang terkesan. Okay. No, tiada keraguan atas benda macam ni. Okay. Itu untuk orang yang makan gaji. Okay. Perkeso punya report ialah untuk majikan dan makan gaji. Macam mana dengan orang yang kerja sendiri ni? Ramai ke tak belia yang kerja sendiri? Saya bagi gambaran secara keseluruhan. Rakyat Malaysia, okeylah kita campur dengan non-citizen, dengan bukan rakyat Malaysia. So total semua yang bekerja sendiri sekitar dalam 2.7 juta. Rakyat Malaysia yang bekerja sendiri ada dalam 2.5 juta. Dalam daripada kita tengok pula dari segi peringkat umur, antara orang umur 20 ke 30 tahun, kita tengok daripada tahun 2016 hingga 2019, berapa ramai yang kerja sendiri. Pada tahun 2016, sekitar 6% golongan belia yang kira habis belajar kerja sendiri, buat company sendiri apa. Tapi sekarang peratusan tu makin meningkat kepada 11 ke 12% sekarang. Kalau tengok report laporan daripada Kementerian Pendidikan, okay, dia buat survey untuk semua budak-budak yang baru grad lah, ya, baru habis belajar, sebelum diorang convocation, diorang akan buat survey untuk jawab soalan-soalan ni. So budak-budak graduation ni, berapa peratus yang kerja sendiri? Peningkatan adalah sebanyak lebih daripada 5 kali ganda. Okay, daripada 1.6% pada tahun 2010 sehingga 7%, 7.3, 7.4% pada tahun 2018. Okay. Peningkatan ini, saya hendak tekankan pasal orang kerja sendiri ni sebab kebanyakan termasuklah daripada pembuat dasar kita sendiri pun, diorang rasa teruja bila budak-budak ni ramai berniaga sendiri. Sebenarnya, berniaga sendiri bukanlah satu indikasi yang bagus untuk negara. Okay. Bukan saya cakap, tapi daripada International Labour Organization, maksudnya Persatuan Buruh Dunia. Okay. Kenapa? Satu, orang yang kerja sendiri ni pendapatan dia tak tetap. Okay. Dia tak stable. Nombor dua, pendapatan dia rendah. Kalau kita tengok daripada total 2.5 juta rakyat Malaysia yang bekerja sendiri, 3 daripada 5, 60 lebih peratus mempunyai pendapatan bawah RM4,000. Ini dah lebih rendah daripada B40 punya income cut off. B40 punya RM4,000 lebih, tapi ini bawah RM4,000. Okay. 60% daripada orang ni pendapatan dia rendah. Okay. So bila kita tengok survey DOS buat, Jabatan Perangkatan buat pada untuk setakat 2 minggu pertama PKP, baru 2 minggu pertama, daripada jumlah orang yang kerja sendiri, 1 daripada 2 hilang kerja. Hilang kerja maksudnya tak boleh berniaga, tak ada pendapatan dan tak boleh berniaga. Okay. And then 3 daripada 5 cakap yang bekerja ni, 3 daripada 5 cakap bagi tahu kata pendapatan dia kurang berkurangan sebanyak 90%. Okay. Dan amount yang sama juga mengatakan bahawa
jumlah yang sama juga mengatakan bahawa dia punya simpanan dia memang tak cukup untuk sebulan. This is how it is not good to have more people untuk berniaga sendiri. Boleh, tapi make sure macam saudara Abu cakap tadi, dia punya perlindungan sosial dia dipastikan. Setakat ini yang di-cover oleh SOSO hanyalah sebanyak 2.3% daripada jumlah orang yang kerja sendiri. So, ini kita harus perbetulkan. Melainkan kalau jadi majikan. Jadi majikan mungkin income lebih stable daripada yang kerja sendiri. Okey. So, itu untuk impact. So, boleh bayang, makin ramai budak muda yang bekerja sendiri. Okay? Kita boleh tengok dengan mata kita sendiri, berdasarkan fakta pun sama. Okay? Tapi, makin ramai orang yang bekerja sendiri ini bukanlah satu indikasi yang bagus. Okay? Kita sebab berdasarkan Badan Persatuan Buruh Dunia, dua benda kenapa tak bagus. Satu, disebabkan pendapatan rendah, makin ramai orang yang bekerja sendiri, pendapatan negara secara purata akan jadi rendah. Itu nombor satu. Nombor dua, macam saudara Abu cakap tadi, memang betul, tiada caruman untuk perlindungan sosial. Okay? Sekarang ini, lebih kurang 1.06 juta pekerja sendiri yang memang tak ada caruman apa-apa. Memang dalam informal sector dia panggil. So, diorang tak register dengan SSM, so directly pun diorang tak boleh dapat perlindungan sosial. Okay. Itu untuk impak. Okey, apa government boleh buat? Macam nombor satu saya nak highlight untuk sekali lagi untuk pekerja sendiri, especially golongan belia. Apa golongan belia dapat daripada kerajaan punya inisiatif? Kalau belia tu kerja makan gaji, dia dapat subsidi gaji. Kalau belia tu injured ke apa, ataupun contoh dia kena buang kerja ke apa sekarang, dia akan dapat skim insurans pekerja. Okay. Kalau belia tu dapat dia kerja makan gaji, lepas tu dia dapat surat untuk majikan untuk memberhentikan dia, masih dia dapat skim untuk pengekalan pekerja. Kalau belia tu kerja sendiri, apa dia dapat? Sama contoh macam Makcik Kia. Apa bantuan yang dia dapat? Selain daripada bantuan Prihatin Nasional. Bantuan Prihatin Nasional ni, dia punya cara memberi bantuan sama macam bantuan sara hidup ataupun BRIM. Okay? Untuk situasi macam ni, bantuan seperti ini tidak diperlukan. Apa yang diperlukan ialah bantuan tunai, macam kita bagi subsidi gaji kepada pekerja. Okay, sekarang ni tak ada bantuan tunai kepada orang pekerja sendiri ni. Makcik Kia dekat Singapura, dia dapat RM1,446 sebulan untuk sampai bulan 12. Setiap bulan dapat. Kita boleh bagi dekat orang yang bekerja makan gaji, tapi tak boleh bagi untuk yang bekerja sendiri ni. Kenapa jadi macam ni? Kata no one leave behind, tapi some around 2.5 million leave behind. Okay. So, apa kerajaan patut buat? Boleh bagi benda ni dan boleh buat, tapi kena sidang parlimen dulu lah. Okay. So, kalau bagi 1,800, kalau bagi RM1,000 seorang untuk yang bekerja sendiri, yang berpendapatan bawah 4,000, kita ada dalam 1.3 juta. Okay, so total cost dalam 7.8 bilion kalau kita nak buat sampai hujung tahun ni. Okay, itu satu. Untuk yang orang hilang kerja. Untuk orang hilang kerja, macam mana kita nak buat? Benda ni dah pernah dilakukan dah sebelum ni. Even masa zaman revolusi Perancis pun tahun 1848, tu first diorang pernah buat. Dia panggil program pekerjaan awam. Kerajaan bagi kerja, kerajaan bayar, tapi untuk short time saja. Bukan lama. Dan kerja-kerja ini ialah untuk kerja-kerja yang essential. Okay, bukan kerja yang macam yang non essential lah. So basically untuk essential saja. Contoh saya bagi penyelenggaraan. Untuk aktiviti, untuk pengurusan pembuangan, baiki sekolah ataupun klinik. Okay? So benda ni memang pernah dibuat daripada dulu lagi. Dan negara kedua yang pernah buat ialah India. India pernah buat benda ni pada tahun 2005. Pada tahun 2009 masa krisis kewangan, benda ni pun sudah dicadangkan secara global, tapi tak ada orang nak take up benda ni. Okay, so mungkin kita boleh buat benda ni, dan ini kita boleh bagi pekerjaan sementara untuk, terutamanya untuk orang yang tak ada kerja, termasuklah graduan. Okay, sekitar, kalau kita kira sekarang,
kita boleh ada sekitar 200,000 graduan yang tengah mencari kerja sekarang. 200,000 campur lagi dengan 110,000 yang hilang pekerjaan disebabkan COVID, bagi 1,800 bulan untuk buat kerja ni selama paling lama 9 bulan. Okay, just untuk nak bagi diorang bekerja. Okay. Bagi benda tu, kos dia hanyalah sekitar 5 bilion. Separuh daripada kos bantuan Prihatin Nasional sebanyak 10 bilion. Prihatin Nasional, satu dah macam bantuan sara hidup yang memang tak sepatutnya diberi pada masa macam ni. Masa macam ni patut diberi pada orang yang hilang pekerjaan. Okay, yang hilang pekerjaan ataupun yang bakal hilang pekerjaan. Okay, termasuklah orang yang kerja sendiri. Okay. Dan bantuan Prihatin Nasional hanyalah diberi untuk 2 bulan. Bukannya sampai hujung tahun. Singapore expect sampai hujung tahun. Bantuan dibagi setiap bulan sampai hujung tahun. Okay. Okay, so tu nombor 2. Nombor 3, saya nak sentuh sikit pasal pekerja asing. Benda isu ni dah lama dah sebenarnya, dah 20 30 tahun lepas. Saya ingat Tan Sri Kamal Saleh pernah bagi tahu, pernah dibincangkan, tapi disebabkan oleh lobi daripada majikan yang terlalu kuat, effort untuk mengurangkan pekerja asing ni tidak sekuat yang diharapkan. Okay. Kenapa saya tekankan benda ni? Saya bagi contoh. Sekarang kita selalu ingat orang yang buat pekerjaan asas, cleaner, cleaner ataupun yang kutip ambil order dekat restoran ataupun basuh pinggan, kita selalu ingat yang diorang ni ialah kebanyakannya ialah orang foreign workers ataupun pekerja asing. Sebenarnya tak betul. 2016 betul lebih separuh foreign workers. 2019 trend tu dah berubah. Ya, berubah kepada lebih separuh orang Malaysia yang bekerja untuk pekerjaan asas. Ini bermaksud mereka ingin bekerja di tempat-tempat di pekerjaan yang selalu dipanggil sebagai 3D job. Okay. Tetapi gaji yang lebih tinggi harus diberikan. Okay. Benda yang saya paling concern ialah dekat skill punya, dekat pekerjaan kemahiran dan pekerjaan separa kemahiran. Sekarang di pekerjaan separa kemahiran kita ada dalam 1.3 juta pekerja asing. Okay. Kalau kita kosongkan tempat ini, tidak perlu kosongkan semua, tapi kosongkan 2 sektor yang paling penting. Okay. Yang paling banyak pekerja asing. Sektor pertama ialah sektor perkhidmatan dan jualan, sektor kedua ialah tempat orang yang operate mesin dan pemasangan mesin. Okey. Kurangkan 2 ni, dalam 1 juta tempat pekerjaan, kita boleh letak tempat untuk orang tempatan. Okey. Gaji sekarang purata dalam RM2,000. Okey. Kalau kita sebenarnya kalau naikkan sikit gaji daripada RM2,000 kepada RM2,300, lokal orang tempatan akan ingin bekerja di tempat-tempat macam ni. Nanti akan ada orang cakap, kalau naikkan RM300 ni habislah profit untuk employer ataupun business owner. Sebenarnya ni tak betul. Peratusan hanyalah berkurangan sebanyak 3% saja, 3%. Okay. Dan purata secara sebulan, business owner, diorang masih lagi dapat, selepas bagi RM2,300 ni, selepas naikkan gaji kepada RM2,300, business owner masih lagi dapat sebanyak RM48,000 sebulan. Saya purata. So, apa yang tak boleh naikkannya? Sebenarnya boleh naikkan. Okay. So, itu satu. Untuk bahagian last, untuk pekerjaan, untuk yang skill kemahiran tinggi, saya terkejut bila tengok daripada total pekerja asing pada tahun 2010, pada tahun 2016, 31% daripada pekerja asing ni duduk di pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Okay. Tapi bila kita pergi ke 2019, peratusan ini makin meningkat. Okay. Dan ini adalah tempat untuk budak-budak yang kerja diploma. So ini tak sepatutnya berlaku, kan? Kalau kita cakap graduan ni tak ada skill, tak ada soft skill, benda ni semua boleh diajar di tempat kerja ataupun melalui latihan. Okey. Kalau kita menidakkan graduan untuk mendapatkan pekerjaan yang berkemahiran tinggi seperti ini, kita ibarat memberi subsidi ataupun memberi
membeli lampu hijau kepada pemilik perniagaan untuk meningkatkan lagi dia punya keuntungan. Kenapa? Sebab hire foreign worker lagi murah daripada hire lokal. Kan? Padahal buat kerja yang sama. So ini tak sepatutnya berlaku. Okay, sekian daripada saya. Okey, alhamdulillah kita dah selesai panelis yang ketiga, Encik Zuhair, dan seperti yang panelis kedua juga maklumkan, saudara Zuhair juga memberikan satu solusi kepada apa yang telah berlaku setelah dimaklumkan beberapa impact especially bila berkaitan dengan belia sendiri. Sebelum seperti apa yang dinyatakan beliau tadi, sebelum COVID-19 belia pun dalam keadaan yang teruk, dan selepas COVID-19 tambah lagi teruk. So apa yang teruknya kita sedia, yang di luar sana belia-belia yang menghadapinya, situasinya sendiri yang tahu betapa apa yang dimasukkan tersebut. Walau bagaimanapun, apa yang kita nak sampaikan kat sini ialah berkenaan dengan pekerjaan. Saudara Zuhair telah membincangkan impak dia kepada pekerja-pekerja yang pekerja makan gaji dan juga pekerja yang bekerja sendiri, implikasi dan impak yang seterusnya. Trend anak muda sekarang lebih kepada mahu bekerja sendiri makin meningkat, dan impak kepada belia seperti apa yang telah dimaklumkan bahawa sepanjang PKP ni pada akhir bulan Mac didapati statistik menunjukkan 6.9% pengangguran datang daripada belia yang lingkungan umurnya 15 hingga 30 tahun dan seterusnya. Dan daripada SOKSO sendiri, 3 daripada 5 pekerja yang mana umur 40 tahun ke bawah telah ditamatkan perkhidmatan. Dan satu perkara yang agak membimbangkan juga, di mana kalau kita tengok dari segi sektor yang bekerja sendiri ini, pendapatan mereka adalah seperti apa yang dimaklumkan juga oleh ILO, International Labour Organization, mengatakan pendapatan untuk orang yang bekerja sendiri ini lebih kepada pendapatan yang tidak tetap, tak tetap, rendah dan lebih rendah daripada B40. Dan ini sekaligus telah mencantikkan pendapatan negara secara purata yang rendah. Dan telah didapati pada 2 minggu pertama PKP dimulakan, orang yang kerja sendiri ini hilang kerja. 1 daripada 2 orang, that means half daripada apa yang kita tengok statistik telah kehilangan pekerjaan. Dan 3 daripada 5 pekerja pendapatan mereka kurang sehingga ke 90%. Satu angka yang amat membimbangkan. Dan dari segi statistik seterusnya, 1.06 juta bekerja sendiri tidak mempunyai perlindungan sosial ataupun social security. So, apa yang government boleh buat di sini seperti apa yang dikatakan, kalau kita tengokkan daripada bantuan Prihatin Nasional, apa yang dicadangkan oleh saudara panelis tadi mengatakan sepatutnya golongan yang kehilangan kerja yang patut diberikan BPN ini lebih lagi kepada golongan yang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain daripada itu, kita dapati golongan-golongan ni ada yang kata daripada 2.5 juta yang di left behind, daripada apa yang dikatakan oleh pemerintah kita, no one leave behind, tapi ada juga yang segelintir telah ke belakang dari segi apa yang manfaat yang sepatutnya didapat. Okey, dari segi program pekerjaan awam, satu cadangan ataupun yang disampaikan oleh saudara Zuhair tadi berkenaan dengan satu program pekerjaan awam di mana dicadangkan untuk satu jangka masa yang pendek. Satu jangka masa yang pendek untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada pengangguran ataupun yang berlaku, iaitu untuk essential services, contohnya penyelenggaraan. Kalau ini berlaku, secara tidak langsung akan mewujudkan satu peluang pekerjaan kepada yang golongan graduan yang tidak bekerja, dijangkakan hampir 200,000 orang. Termasuk juga dengan 100,000 orang yang terlibat dalam pembuangan kerja semasa COVID-19 tersebut, sekaligus telah mewujudkan satu pekerjaan yang boleh diberikan kepada golongan ini. Cukup dengan gaji minima yang disarankan oleh mungkin daripada KWSP ataupun Bank Negara tadi, dengan permulaan 1,800 gaji pokok diberikan kepada mereka. So itulah adalah beberapa perkara yang telah disampaikan, dan tidak ketinggalan juga isu pekerja asing. Ya, isu pekerja asing yang telah dimaklumkan oleh saudara Zuhair bahawa isu ini sebenarnya pada 20 hingga 30 tahun lepas telah dibincangkan, telah diperhalusi. Tapi memandangkan isu tersebut hanya dibincangkan, tidak ada pelaksanaan yang serius, maka kita dapati statistik menunjukkan pada 2016 sendiri, separuh daripada pekerja asing ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang asas. Asas contohnya seperti pekerjaan yang dipanggil 3D. Tetapi apa yang kita tengok selepas tahun 2018 sendiri, di mana separuh daripada pekerjaan itu dilakukan oleh pekerja tempatan. Dan ini yang dikatakan sekiranya ada sesuatu usaha untuk memastikan tempat kerja tersebut diisi oleh pekerja tempatan dengan gaji yang bertepatan, decent wage, maka perkara untuk memberikan peluang pekerjaan kepada pekerja tempatan sentiasa ada.
Dan kalau kita tengok sini skill-skill ataupun separa kemahiran pekerjaan ini dikuasai ataupun dipenuhi oleh 1.3 juta pekerja asing. Dan sekiranya sektor perkhidmatan tersebut dikurangkan, letakkan orang tempatan yang sekarang ni kita tengok statistik ditamatkan perkhidmatan semakin tinggi. Separuh daripada ini cukup sudah untuk diberikan kepada pekerja tempatan. Contohnya sektor seperti perkhidmatan, pemasangan mesin, perkhidmatan dan jualan, semua kalau ini dimasukkan kepada pekerja tempatan, sedikit sebanyak akan memajukan ekonomi negara. Dan seperti apa begitu juga, dan skill tinggi, that means high skill juga, agak menjadi satu a bit surprise yang mana kita tengok sini total foreign workers yang bekerja pada tahun 2016 adalah 31%. Yang ini dikategorikan sebagai skill sector, high skill sector. Pada 2019 ianya makin meningkat. Dan ini menjadi satu kerisauan di mana sekiranya high skill sectors ni ataupun high skill job ni, ini adalah setara dengan golongan-golongan diploma untuk pekerja tempatan. Ini yang disuarakan oleh panelis ketiga tadi tentang apa yang berlaku untuk golongan belia. Okey, kita sudah melengkapkan semua hujah-hujah yang disampaikan oleh panelis kita. So, kita ada masa sedikit lagi untuk terus kepada soalan-soalan. Kita telah mula menerima soalan-soalan yang datangnya daripada netizen di luar sana. So, saya akan bacakan soalan pertama. Soalan pertama ditujukan kepada panelis pertama kita. Orang yang pertama kena yang pertama. Okey, so soalan kepada saudara Fitri tentang bagaimanakah mereka yang menjadi mangsa pembuangan kerja dan dipotong gaji boleh mendapat bantuan daripada MTUC. So mungkin saudara Fitri boleh hujahkan lebih lanjut apakah jawapan kepada yang mereka menjadi mangsa pembuangan kerja tersebut dipotong gaji boleh mendapat bantuan daripada MTUC. Silakan. Terima kasih. Pertama sekali MTUC itu tidak ramai daripada golongan belia yang tahu apa itu MTUC. MTUC, Malaysian Trade Union Congress ataupun Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia dalam istilah bahasa Melayunya. MTUC adalah salah satu-satunya badan yang diiktiraf oleh kerajaan untuk membawa isu-isu pekerja di Malaysia ini. Dan MTUC juga adalah satu-satunya organisasi ataupun Kongres Kesatuan yang diiktiraf oleh kerajaan untuk membincangkan tentang perundangan-perundangan di negara kita berkaitan dengan perburuhan negara. Okey, bagi mereka yang menjadi mangsa pembuangan kerja dan dipotong gaji, anda boleh datang ke MTUC sendiri di Wisma MTUC. Saya bacakan alamatnya. Wisma MTUC 10-5 Jalan USJ 9-5 Subang Jaya. Ataupun anda boleh type aja kat Google tu MTUC. Tetapi saya nasihatkan sekiranya anda ingin hadir ke MTUC, bawa sekali segala dokumen-dokumen yang membuktikan proses ataupun apa-apa saja menyurat daripada pihak syarikat ataupun pihak majikan yang berkaitan dengan permasalahan anda tersebut. Anda boleh hadir, kami akan menawarkan di MTUC kita ada khidmat nasihat. Kita juga boleh memberi ataupun memandu anda yang bermasalah, pekerja-pekerja yang bermasalah dengan khidmat guaman, dan juga MTUC juga akan beri nasihat ataupun tata cara yang betul bagi membantu pekerja menyelesaikan masalah. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Fitri. Tambahan daripada itu, sepanjang PKP ni MTUC telah mewujudkan satu help desk yang mana saudara-saudari di luar sana dinasihatkan untuk like Malaysian TUC Facebook, di mana segala informasi tentang bantuan dan perkhidmatan MTUC ada diletakkan di sana. Okey, kita terus ke soalan kedua yang ditujukan kepada saudara Abu berkenaan dengan adakah kerajaan merancang ataupun mengungkapkan pelan untuk pastikan belia ada peluang pekerjaan. So mungkin saudara Abu boleh menjawab soalan tersebut. Kerajaan ada beberapa perancangan untuk membolehkan belia mendapatkan pekerjaan. Baru-baru ni KBS, Kementerian Belia Sukan, telah melancarkan job fair digital di mana HR managers department daripada syarikat korporat telah berada dalam digital space tu, dan mereka boleh submit resume dan buat digital online interview juga, something yang luar biasa yang tak pernah dilakukan. Dan juga Kementerian Belia Sukan akan melancarkan tidak lama lagi skim perintis negara, atau in other words lebih kurang macam SLIM lah, program SLIM.
tetapi hanya untuk 1,000 orang. Di samping itu, kerajaan juga telah menggalakkan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, agensi kerajaan untuk membuka lebih banyak pekerjaan untuk belia-belia yang kehilangan pekerja atau sesiapa yang telah kehilangan pekerjaan. So lanjutan daripada soalan yang diterima tadi untuk memastikan di luar sana faham bagaimanakah usaha kerajaan dalam memastikan belia diberi peluang pekerjaan ataupun dikemukakan pelan untuk pastikan belia ada peluang pekerjaan. Selain daripada iklan-iklan di media massa ataupun di media sosial, adakah pihak Majlis Belia berpendapat bahawa usaha yang lebih ke depan, iaitu mungkin just a suggestion to promote dalam media stream TV ataupun radio? So apa pandangan saudara Abu tentang Pendapat saya sebenarnya ialah pelan itu tidak cukup komprehensif dan dia terlalu sedikit. Jumlah pekerjaan yang diberikan atau diiklankan dia tak sama dengan jumlah pekerjaan yang telah hilang. Dan dia terlalu tumpu kepada negeri-negeri yang memang sememangnya pekerjaan akan ada banyak. Kita selalu ada blind spot pada negeri-negeri di Pantai Timur, negeri di Sabah Sarawak, negeri utara yang tidak dilihat banyak oleh pihak kerajaan. Dan peluang pekerjaan perlu dibuka di peringkat di sana juga. Di samping itu, pelan komprehensif yang telah dibentangkan oleh kerajaan tidak juga menyentuh belia-belia yang telah graduate, yang baru nak graduate bulan September ini atau yang telah graduate awal tahun ini. So pelan yang konsisten tiada. Pelan untuk pekerja yang telah hilang pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan dalam masa 4 ke 6 bulan pun tidak ada yang jelas. So saya rasa kerajaan perlu menjelaskan pelan recovery plan untuk belia yang telah kehilangan kerja dengan belia yang baru graduate daripada universiti atau college. Baik, terima kasih. So kita terus ke soalan yang seterusnya, saudara-saudari. Okey, soalan ini ditujukan terbuka kepada semua panelis. Soalan berbunyi begini, pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat 2020 dan prihatin tambahan 2020 yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini dilihat tidak memberi impak kepada golongan belia, terutama graduan baru. So apakah pandangan panelis dalam hal ini? Mungkin saya boleh terus kepada Cik Zuhair untuk menjawab soalan ini. Okey. Kalau kita lihat pada pelan penjana, apa yang diberikan, saya bagi macam yang saudara Abu highlight tadi pasal digital divide, penggunaan digital yang tidak sama rata ataupun paling minimum apa yang perlu diperolehi oleh rakyat Malaysia. Di PPR sebagai contoh, lebih kurang separuh daripada mereka tiada akses untuk komputer dan internet yang stabil. Okay. Ini akan memberi impak kepada mereka kalau contoh diorang nak buat online ke, kan, diorang nak belajar, untuk anak-anak diorang tu nak belajar ke. Dalam pakej penjana apa yang ada ialah kalau beli laptop dan kalau kita bayar cukai dapat lepasan cukai. Orang kat PPR pendapatan penengah dia RM2,500 kan. Yang memang untuk pelepasan cukai ni memang tak ada guna lah, basically. Itu nombor satu. Nombor dua, macam yang saya highlight tadi, untuk belia yang kerja sendiri, memang gone lah, memang tak ada. Melainkan kalau dia kerja sendiri, dia register dengan SOCSO. Ada satu SOCSO punya plan, dia panggil Matrix. SOCSO punya plan ni pada tahun 2017 dia cover untuk e-hailing driver je. Tapi selepas tahun tu sampai sekarang, pada awal tahun hari tu dia cover untuk bukan e-hailing driver, maksudnya Grab driver kan, bukan tu saja, tapi orang yang buat bisnes online semua. Tapi Matrix ni hanyalah untuk yang kalau dia cedera, masa dia kerja ke apa, dia cedera, okay? Tapi dah bukan untuk COVID punya plan. Saya ada nampak dalam penjana juga ada bagi untuk pada bulan Oktober dia akan bagi untuk orang yang kerja sendiri, gig workers lah basically, dalam 30,000 orang. Tapi itu pun untuk caruman EPF dan SOCSO, okay? Bukan bantuan untuk nak menjana kehidupan pada masa yang sukar macam ni. So bagi saya plan ni ada, okay? Dia ada bagi tapi tak cukup. Okey, terima kasih saudara Zuhair. So saya ingatkan kepada saudara-saudari di luar sana, terus like dan share apa yang kita adakan pada hari ini, sebab
kita berada di sesi soal jawab dan sudah tentu selepas hujah daripada panelis, kita berada di satu sesi yang amat penting di mana di luar sana dapat mengetahui apakah cadangan-cadangan ataupun hala tuju yang sepatutnya belia harum dalam masa selepas pasca COVID-19 ini. So soalan seterusnya, kita teruskan dengan kupasan untuk sesi program pada pagi ini. Soalan diteruskan kepada saudara Abu, iaitu saudara tolong nyatakan fokus pada solusi, iaitu masalahnya semua program skill atau upskill akan ambil masa. Belia perlukan bantuan sekarang untuk teruskan kehidupan. So soalannya, apakah penyelesaian yang ada sekarang untuk kita? Saya nak mulakan dengan satu ayat yang saya selalu gunakan. Kerajaan bukan penasihat untuk semua masalah dunia. Kita tak boleh over rely kepada kerajaan saja minta bantuan. Saya bagi contoh. Baru-baru ni juruterbang AirAsia dan MAS telah kehilangan kerja atau ditangguhkan gaji untuk beberapa bulan. Gaji mereka bermula daripada RM5,000 ke mungkin ada sampai RM40,000 jugalah. Mereka ni dah lama bekerja dan gaji memang untuk hidup yang meaningful, yang baik, yang sihat, yang fulfilling, mereka mencukupi. Tapi sebab kehilangan pekerjaan ni atau penangguhan pekerjaan ni, mereka terpaksa mencari solusi yang luar biasa. Ada yang mula jual murtabak, ada yang jual goreng pisang, ada yang jual kek, ada yang jual biskut dan buat delivery. Dan ada yang dapat earn income up to RM4,000. Walaupun ia hanya sedikit tapi dapat memenuhi basic yang ada. So, saya sarankan kepada beliau, kita perlu move on daripada just fokus kepada minta bantuan atau kerajaan. Minta bantuan atau kerajaan. Kita perlu be proaktif. Mungkin ada yang cakap senanglah awak bekerja duduk kat kursi empuk. Memang, tapi kami di Masjid Malaysia, kami ada turun ke akar umbi dan mendengar. Ada yang kami dengar, ada yang sebenarnya tak usaha pun. Dia duduk rumah mengharapkan saja. On the other hand, ada yang usaha sangat. Yang berusaha yang malam mencari pekerjaan, mencari income, tapi nasib nak give up tak. Kami faham juga. So, kerajaan ada bagi bantuan juga, tapi tidak mencukupi. Wahal pada masa yang sama, belia perlu proaktif untuk mencari peluang untuk menjana pendapatan. Baru-baru ini ada satu sektor bisnes digital ni, dia telah mula menjual barang-barang untuk golongan yang bekerja dari rumah, work from home, meja untuk bekerja, kursi untuk bekerja. Mereka pergi ke kilang dan mencari kilang-kilang yang menghasilkan produk-produk begini, dan mereka telah membuka jualan online. Walaupun mereka jadi orang tengah, tapi mereka berjaya menghasilkan duit daripada benda yang nothing. Dari orang tengah saja. Dapat dalam, I think around 5,000 to 10,000 ringgit. Selama 3 bulan PKP ni. Kebanyakan syarikat korporat sekarang sudah menggalakkan work from home effectively. So, saya rasa ni peluang untuk anak muda untuk mencari jalan, untuk mencari peluang untuk menjual produk-produk yang dapat membantu pekerja yang bekerja dari rumah. Sektor korporat di Malaysia mungkin tidaklah, tapi golongan yang bekerja di kerajaan, golongan yang bekerja di sektor korporat dalam golongan M40 itu agak ramai juga. So, kita perlu mengambil peluang untuk the gap yang ada di sana untuk mencari peluang bisnes. Kita ingat juga pekerja kerajaan tidak yang dibuang kerja, tidak ada yang dibuang kerja. Yeah. In fact, ada yang dapat bantuan prihatin juga. So, mereka ada duit untuk urus. Mereka and kita, alhamdulillah, kita ada semangat untuk membantu each other, untuk membantu Makcik Kia yang jual di pasar tani, untuk membantu golongan-golongan yang lokal. Sebab tu banyak syarikat global dah mula menutup bisnes. Sepatut di Malaysia. Saya terdengar terbaru ni Zara mungkin akan menutup bisnes di Malaysia. Yeah. One by one are closing down. Tapi Malaysian company, walaupun ada yang close down, tapi kebanyakan still kukuh. Sebab Malaysia sendiri, orang Malaysia sendiri yang membantu, yang mampu untuk membantu lah kan. Baik. Okey, terima kasih. Tapi itu dari segi perspektif dan pandangan daripada saudara Abu daripada Majlis Belia Malaysia. So, kita relatekan tadi pada apa yang diterangkan oleh saudara Fitri tadi. Bila kita kata pandangan anak belia kita di mana kita mendapat kesusahan lepas semasa PKP ni. So, balik kepada apa yang telah dibentangkan berkenaan dengan peraturan pekerjaan darurat ni. So, apakah pandangan saudara Fitri dalam memastikan yang asas tu dapat dipastikan supaya dia lebih kuat lagi, dalam memastikan supaya pekerja-pekerja golongan belia khususnya tidak lebih lari kepada orang kata apa, pembuangan kerja dan seterusnya. Jadi apa pandangan dalam situasi soalan yang sama tadi dari sudut perspektif MTUC berkenaan pengenalan peraturan pekerjaan darurat tadi? Ya, kalau kita lihat di sini, kenapa masalah-masalah ni berlaku dengan mudah, seumpama petik jari ataupun macam
tiup abuk atas meja aja oleh majikan. Kenapa majikan lakukan perkara ini? Macam saya katakan tadi, Perdana Menteri sudah nyatakan rundingan. Jangan buang pekerja, jangan potong gaji pekerja, dapatkan persetujuan bersama. Tapi perkara ini masih lagi berlaku. Hanya satu je sebabnya. Kerana tiada undang-undang yang khusus di dalam Akta Kerja yang menyatakan perkara sedemikian. Kerana apa? Negara tidak pernah menghadapi isu COVID-19 ini. Jadi, kenapa MTUC hadir dengan PPD, Perintah Pekerjaan Darurat? Undang-undang ini kita usulkan hanya berkuat kuasa sekiranya perkara-perkara seperti ini, pandemik ini, apa-apa saja kecemasan ataupun yang melibatkan darurat kepada negara berlaku, ini yang perlu kita nyatakan. Ini untuk persediaan kita di masa akan datang. Macam saya kata juga tadi, yang berlalu pekerja terus usaha, dapatkan keadilan sewajarnya, tetapi di masa akan datang inilah yang kita fokuskan. Malaysia hanya ada undang-undang yang boleh mempertahankan hak pekerja. Undang-undang ini yang perlu kita bangunkan. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita terus ke soalan seterusnya. Soalan datangnya daripada netizen di luar sana berkenaan dengan soalan bahasa Inggeris. Saya bacakan. Okay, since the government has said gig economy and informal sector have to be protected, do you propose that the law be amended to ensure all informal workers to join a union to protect their rights? So maybe siapa-siapa boleh volunteer untuk jawab untuk soalan ni. Maybe Fitri boleh bagi sedikit sepatah tu. Saya menawarkan diri untuk menjawab sebab saya nampak ayat union dekat sini. Ya, sudah semestinya kami di Kesatuan, siapa-siapa saja yang hadir untuk berkesatuan, kita akan menyokong. Kita balik pada soalan gig ekonomi dan informal sector. Mesti, perlu dan wajib kita nyatakan di sini. Pernah dibincangkan kenapa mereka-mereka di sektor gig agak susah untuk menyertai ataupun menubuhkan kesatuan ataupun suka untuk dijamin keselamatannya ataupun dicarum sokso. Kerana ada pendapat yang menyatakan mereka ni tidak punya majikan. Mereka bekerja di alam maya. Bos mereka tak tahu siapa. Tiba-tiba muncul. Soalan saya pula, kalau tak tahu siapa bos ni, macam mana mereka boleh wujud? Itu satu. Kalau kerajaan ataupun negara membenarkan bisnes ini berlangsung di Malaysia, pastikan jaminan mereka terjamin dahulu, baru laksanakan perkara ini. Itu nombor satu. Kalau kata kita selalu nyatakan rakyat diutamakan, kita tak nampak dari sudut gig ekonomi ini perkara itu tak berlaku. Bisnes jalan dulu, baru kita nak bincang pasal keselamatan pekerja. Itu satu yang tak menarik. Dan kita akan lakukan sesuatu dan saya percaya kita akan cari sehingga ke hujungnya bagaimana untuk kita wujudkan kesatuan untuk mereka-mereka di sektor ekonomi dan informal sektor ini agar mereka ataupun jaminan mereka dapat kita pastikan. Yep, saya nak tambah sikit poin. Of course. Pada bajet 2020 tahun lepas, kerajaan lepas telah membentangkan untuk melindungi sektor gig ekonomi atau informal sector, pekerja yang based on contract or based of part time telah diberi perlindungan melalui SOCSO juga dan melalui EPF, tapi tu masa bajet 2020 lah, saya tak pasti diimplement tak. Pertama, kedua, golongan gig ekonomi sana diprotect melalui aisaraan. Aisaraan ialah voluntary contribution melalui K2SP di mana kerajaan akan tambah maksimum RM250 setahun jika pekerja gig ini nyimpan dalam K2SP. So saya rasa benda ni tidak dibawakan juga, ada protection tu, cuma dia voluntary basis. Dan kerajaan ada bagi dana. Baru-baru ni di penjana kerajaan announce telah menambah 35 juta ke 50 juta dana kepada aisaraan. Di mana siapa-siapa bekerja, Grab driver ke apa, bila dia menyimpan duit dalam K2SP certain amount, dia akan terima maksimum RM250 setahun sehingga 3 ke 4 tahun. So kalau kita simpan lama-lama, dia ada effect for ni kan, contribution growth. So protection tu ada, cuma saya tak pasti dia dilakukan secara komprehensif ke tak. And mungkin a union untuk golongan gig perlu ditubuhkan. Ya. Okay, alhamdulillah. Solusi, itulah ayat yang dimulakan oleh saudara Abu tadi apabila menjawab kepada isu-isu yang ada. Okey, itu ayat permulaan yang digunakan oleh saudara Abu. Tapi bila cerita tentang apa yang dibentangkan oleh saudara Abu tadi berkenaan dengan pandangan ataupun hujah daripada majlis belia, COVID-19 juga menunjukkan kelemahan social security.
Jadi inilah tiba masanya, saya rasa saya cukup teruja dan terima kasih kepada saudara Abu kerana wujudnya kesatuan sekerja dalam sektor informal ataupun gig ekonomi ini adalah satu usaha yang penting yang perlu dimainkan oleh semua orang, yang perlu dipertanggungjawabkan kepada semua orang, semua lapisan masyarakat. Okey, kita teruskan soalan lagi. Memandangkan MOHR masih lemah dalam melindungi belia walaupun semua warga pekerja yang ditindas majikan semasa pandemik COVID-19 ini, apakah tindakan belia MTUC? So, ini sudah tentu saudara Fitri akan menjawab. Saya rasa tadi soalan pun sama lebih kurang tentang itu. So, silakan boleh tambahkan sikit apa yang patut. Ya, fokus pada apakah tindakan belia MTUC. Kami di belia MTUC yang kami lakukan, salah satunya tuan-tuan nampak di sini, program seperti hari ini, desakan cuba diberikan kepada pihak government ataupun pihak kerajaan atau pihak MOHR. Kerana apa? Kita bersangka baik, mungkin mereka tidak tahu apa permasalahan belia. Bukan kata tidak tahu secara 100%, mungkin mereka kurang tahu. Jadi belia itu perlu bersuara. Belia itu harus bersatu dan belia itu harus bersama-sama dengan belia-belia yang di hadapan ini. Kita ada banyak gabungan-gabungan di hadapan sini. Kita ada MTUC, kita ada MBM. Cuba cari. Sekarang ni mudah untuk kita hubungi mereka-mereka ini. Cari, kalau tak tahu kita bertanya. Tetapi saya nasihatkan kepada belia-belia, terutamanya kaum pekerja yang kebanyakannya mereka ini diam apabila sesuatu penindasan berlaku. Ingat tuan-tuan, diam bermaksud kita setuju. Negara ini negara demokrasi. Salah kita betulkan. Undang-undang ada yang akan membela kita. So, yang gerakan belia yang kita akan lakukan adalah kita akan memperkasakan dulu belia. Sebab kita tengok belia di sini banyak lagi yang kurang pendedahan terhadap undang-undang buruh daripada sudut pekerjaan. Dan kita akan cuba bagi pendekatan kepada mereka dan kita akan lakukan. Dan belia juga di luar sana, saya harapkan bekerjasama dengan kami semua belia di hadapan ini untuk bersama-sama kami untuk menggerakkan belia negara. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Fitri. So, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Mungkin boleh tunjukkan soalan yang seterusnya. Okey, sekali lagi saudara Abu untuk soalan ni. Sekarang ini kita lihat ramai belia di Malaysia yang menghadapi ancaman potong gaji, dibuang kerja, bukan kerugian syarikat yang berlaku, tetapi kerana mengambil kesempatan untuk lakukan pembuangan kerja. So, apakah tindakan kerajaan untuk melindungi belia-belia ini? Saya soalan ni kita dah bincangkan tadi dah. Ya. Cuma apa yang kerajaan lakukan, saya rasa kita sebagai wakil belia dan NGO, kita perlu menekankan isu ni kepada kerajaan. Desakan, Sebab kerajaan mungkin ada banyak benda yang dia fokus, tapi mungkin ni telah dilupakan. So saya rasa kita kena teruskan suara kita yang kuat untuk bersatu untuk menekankan kerajaan tentang isu ni. Ya. So, kami cadangkan memandangkan isu ni telah dinyatakan kepada tindakan kerajaan. Sekali lagi, saya sebagai wakil MTUC mau lihat satu perubahan di mana buat sementara ni for the containment action, peraturan pekerjaan darurat harus diadakan segera. Ini desakan kami supaya dapat disampaikan kepada pemerintah. Okey, sekali lagi soalan berkenaan dengan tahun 2018, 80% dari keseluruhan pengangguran adalah dari golongan belia. Sekarang kesan dari COVID-19 pasti angka terus meningkat. Kerajaan mesti laksanakan peraturan pekerjaan darurat untuk lindungi pekerja serta-merta. Boleh saudara setuju dan sokong? Mungkin ini soalan kepada mungkin saudara boleh menjawab. Saya tak pasti pasal angka 80% tu daripada keseluruhan pengangguran. Sebab kalau kita nak tengok pengangguran, kita kena tengok berdasarkan umur lah. Bukan kita ambil daripada keseluruhan pengangguran dan baru kita tengok umur. Bukan. Tapi memang secara konteksnya betul, memang pengangguran, kadar pengangguran untuk belia ni memang tinggi daripada untuk yang keseluruhan lah. Dan untuk yang mesti laksanakan program pekerjaan darurat ni, kalau kita tengok pada secara senangnya majikan untuk buang pekerja, saya rasa Ya. They should be done. Terima kasih kerana setuju. Mungkin sedikit pandangan daripada majlis belia tentang ni. Rasa untuk kita perlu setuju, tapi perkara ni perlu dibawa ke parlimen untuk dijadikan undang-undang. Saya rasa penekanan tu tidak buat lagi, and bila sidang parlimen di bulan Julai, insya-Allah kita perlu tekankan tentang ini. Kita mungkin perlu tekankan kepada MOHR dengan Kementerian Pendidikan juga pasal isu ini. Okey, terima kasih. So, soalan seterusnya, solusi untuk tambah baik kemahiran belia memang bagus tetapi ambil masa.
bagaimana dengan perlindungan sosial bagi belia-belia dalam masa masih belajar? So, mungkin saudara Abu boleh terangkan, manakala memang ramai minat untuk atau sesiapa boleh memberikan tu solusi untuk tambah baik kemahiran belia memang bagus tapi ambil masa. So, bagaimana dengan perlindungan sosial bagi belia-belia dalam masa masih belajar? Saya rasa ni Kementerian Pendidikan perlu ni isu yang mungkin tidak blind spot yang kita tidak dilihat sebelum isu pandemik. Selama semasa pandemik saja isu ni datang sebab kebanyakan pelajar-pelajar ni diorang di universiti dan tidak dapat bergerak semasa PKP. Dan mereka tidak ada allowance, tak ada kafe banyak yang tutup, makanan tak ada. Kami di MAM, kami telah memberi bantuan lebih kurang 200,000 pack makanan dengan kerjasama Kementerian Wanita dan juga Kementerian Pendidikan kepada pelajar-pelajar universiti dan college. So di sana kita lihat gap yang besar. Mereka tak dapat pulang daripada rumah, allowance tak cukup, lepas tu kafe tutup di universiti. Mereka nak makan macam mana? Macam mana? So mungkin dari segi itu kita mungkin boleh tekankan juga MPP di universiti. Apa peranan mereka dalam isu ini? Mereka juga ada belia. So mungkin MPP di universiti boleh menekankan more kepada manajemen universiti supaya manajemen universiti ada dana khas emergency dana bila berlaku keadaan seperti ini. Okey, terima kasih. So saudara-saudari di luar sana terus like dan share rancangan kami ini untuk lebih kepada ramai yang untuk mengetahui tentang apakah cabaran belia dan survival semasa pandemik COVID-19 ini. Okey, kita teruskan dengan soalan terus kepada Fitri. Penglibatan belia yang berumur 18 tahun sehingga 35 tahun dalam kesatuan sekerja adalah begitu rendah. So apakah saranan saudara Fitri bagi mengatasi perkara ini? Okey, kita ambil daripada 18 ke peringkat 25. Dalam lingkungan usia itu belia-belia ini masih dalam proses pelajaran di IPT. Kalau kita lihat di Malaysia, saya rasa tidak ada bidang yang menekankan berkenaan dengan kesatuan sekerja ataupun di mana channelnya pekerja ataupun pelajar ini selepas masuk ke alam pekerjaan ke mana mereka harus pergi. Mungkin ada tetapi tidak secara meluas seperti bidang-bidang yang lain kat sini. Kita ada bidang human resource, kita ada bidang perundangan, tetapi di bidang kesatuan pekerja yang membela nasib pekerja ataupun hak-hak pekerja itu sendiri tidak ada. Di sini skop pelajaran di IPT perlu diperhalusi. Dah banyak kali kita cakap, penat juga nak cakap ni, tapi kena cakap lagi lah. Desakan perlu dilakukan, perlu diperhalusi dan perlu diimplementasi. Bukan diperhalusi sampai halus, sudahnya hilang. Ini yang tadi saudara Abu cakap, dah banyak kali government dulu dah buat, hilang, diam. Dah buat, hilang. Kita tak nak macam tu. Kita nak diperhalusi dan diimplementasi, dilaksanakan daripada golongan-golongan belia ini. Dan bagi golongan pekerja pula yang mana dah masuk ke alam pekerjaan seawal usia 19 tahun selepas tamatnya pelajaran, mereka kurang tahu akan kesatuan. Ini saya nampak di sudut penubuhan kesatuan di tempat-tempat kerja juga sukar. Kalau kita tengok kalau saya di bahagian kesatuan, proses penubuhan kesatuan itu sendiri sudah mencabar. Baru cakap nak wujudkan kesatuan, sembang di kantin, pekerja dah kena buang, dah kena dapat surat amaran daripada majikan. Itu yang berlaku di Malaysia. Apabila masuk ke proses, kena perlu mendapatkan undian yang sangat besar. Ini kita nampak yang menyebabkan belia kurang dalam bidang berkesatuan ini. Dalam union ini sangat kurang kita nampak tenaga-tenaga belia. Jadi permudahkanlah untuk belia-belia berkesatuan, terutamanya mereka-mereka yang bergolongan kerja. Kerajaan, saya minta tolong permudahkan jalan mereka dan belia harus tahu apakah hak anda. Terima kasih. Okey, bagaimana pula dengan Majlis Belia Malaysia yang boleh berperanan untuk menyarankan golongan belia yang bekerja untuk berkesatuan? Pendapat saya mungkin bermula kepada kesedaran itu sendiri. Kesedaran tu dan kita sebagai NGO belia dengan MTUC mungkin boleh untuk instigate mereka untuk mempengaruhi mereka untuk mula berfikir apakah hak-hak mereka. Ya. Hak mereka sebagai pekerja, hak mereka sebagai belia yang bekerja di syarikat-syarikat. Apa yang mereka tahu, contoh saya bagi sebenarnya ramai belia, saya tak ada data yang tepat yang tak tahu hak pembayaran KDSP mereka. Cara KDSP perlu dibayar oleh majikan dan perlu ditolak oleh mereka. So saya lihat ada beberapa laporan mengatakan kebanyakan majikan di syarikat-syarikat yang mempunyai pekerja lebih kurang daripada 10 orang tidak membayar caruman pekerja. On the other hand pula, pekerja itu sendiri akan negotiate dengan majikan. Tak payah bayar caruman KDSP, bagi gaji saya yang lebih. Mereka tak lihat beyond that, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mereka
tengok di dividen yang diberikan oleh KWSP. Mereka tak lihat kebaikan menjadi ahli KWSP. Mereka hanya pentingkan what's in it for them at that particular time. So saya rasa kesedaran itu perlu ada. Maja-maja belia dengan juga NGO-NGO pekerja dan union perlu instigate anak muda ini untuk mula berfikir dan menyoal pekerja dan majikan mereka. Okey, terima kasih. Pandangan sudut dari segi ekonomi pula Encik Zuhair. Adakah anda syorkan supaya belia menyertai kesatuan sekerja untuk sama-sama dapat perlindungan sosial? So apa pandangan Encik Zuhair dari segi pandangan ekonomi? Sebenarnya untuk dapatkan perlindungan sosial tidak semestinya kena sertai union. Dengan macam Saudara Muhammad Abu kata tadi, sebab memang dah ada undang-undang, so pekerja itu sendiri kalau dia cek setiap bulan dalam dia punya EPF, sebab ada juga kadang-kadang dalam setahun tu mungkin dalam 2 bulan majikan tak masukkan duit dalam EPF, contribution majikan kan. Kalau dia cek majikan, kalau majikan tak masukkan, majikan boleh diambil tindakan kan. Tapi untuk pekerja untuk menyertai union ataupun belia untuk menyertai union, saya setuju. Sebabnya contoh, kalau kata majikan tiba-tiba tak nak bayar gaji, kat mana kita nak report? Makin ramai kita, makin kuat kita kan. Sebab peratusan orang yang register union, kalau tak silap saya, last pada tahun 1990 dalam 15%. Sekarang turun sampai 8% saja. So memang makin lemah. Ya. Terima kasih kerana pandangan yang memang benar untuk ahli kesatuan di sana, pekerja-pekerja di luar sana tentang kesedaran ni. So seterusnya, consumer adalah penentu hala tuju ekonomi negara. Jadi bila consumer tak ada gaji rendah atau dibuang kerja, sudah tentu ini akan ada impak besar ke atas ekonomi. Jadi adakah kerajaan perlu main peranan lebih ketara dalam melindungi pihak konsumer berbanding pihak yang lain? So apa pandangan saudara Zuhair? Ya, ini yang saya utarakan daripada tadi lagi. Bila kita bagi bantuan, kita jangan bagi dekat orang sembarangan. Maksudnya bukan macam bantuan sara hidup, kita bagi dekat orang yang hilang pekerjaan. Orang hilang pekerjaan ni dia tak boleh nak berbelanja. Gaji tak ada. Bila bagi duit dia boleh berbelanja. Kenapa saya cakap berbelanja ni amat penting untuk GDP, untuk pengeluaran dalam negara? Kita bagi duit dekat orang, contoh kita bagi duit dekat orang yang susah. Orang susah daripada RM100 dia akan berbelanja RM80. Orang kaya daripada RM100, berapa banyak dia belanja? RM35. The rest semua dia simpan. So tak ada guna untuk kita kalau nak bagi untuk yang tidak bersasar. Faham tak? So kalau kita bagi untuk daripada jumlah pengeluaran dalam ekonomi, 60% daripada dipanggil private consumption, perbelanjaan swasta. Apa maksud perbelanjaan swasta ni? 100% perbelanjaan isi rumah. Daripada total perbelanjaan isi rumah ni, lebih daripada separuh ialah golongan B40 dengan golongan pertengahan. So kalau kita channelkan duit yang kita dah bagi 10 bilion tu, kalau kita bagi betul-betul untuk orang yang betul-betul memerlukan, masalah ia akan menjana ekonomi. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Saudara-saudari semua, kita berada di akhir rancangan sebenarnya. Okey, kita akan mengambil soalan yang terakhir sebab masa tidak mengizinkan. Memang rancak perbualan ni. Kalau boleh kita akan ada cadangan untuk mengadakan satu sesi yang lain di masa akan datang, mungkin masa terdekat ni. So soalan terakhir yang saya nak ajukan kita terbuka kepada semua panelis, iaitu berkenaan salah seorang ni mengatakan, saya nak tahu status program VET, upskilling dan lain-lain program untuk meningkatkan peluang pekerjaan belia Malaysia. Jika tidak berkesan, apakah cadangan panel? So mungkin majlis belia boleh hujahkan tentang ni. Okay. Saya nak cadangkan juga kepada belia kita untuk selalu cek information yang terbaru. Kerajaan ni setiap minggu ada sebab krisis yang kita berada ni, setiap minggu ada efek-efek baru yang mungkin di overwhelm oleh konten yang banyak sangat daripada berita-berita yang lain. So selalu cek botol-botol berita kerajaan, agensi, MOF, Kementerian Pendidikan, Kementerian Wanita, Kementerian Belia dan Sukan. Ada banyak program-program, ada banyak peluang untuk pekerjaan juga. Ada juga kerjasama dengan JobStreet. Saya nama kerjasama itu ialah My Job. Di mana kalau kita letak hashtag tu dalam social media post kita, majikan-majikan akan cari hashtag tu dan akan possibly recruit orang yang letak hashtag tu. So banyak effort yang dilakukan, cuma kita kena proaktif. Jika dia tidak berkesan, saya rasa perlu kestabilan politik negara perlu dipercepatkanlah. Banyak investors di luar negara yang ingin melabur di Malaysia. Dengan ada pelaburan, syarikat lebih besar akan ada peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia.
betul Encik Suhaidi cakap tadi, kalau terlalu banyak business based syarikat, siapa nak yang consume? Kalau semua yang consumer tu jadi business. So economic base of doing it tidak akan memberi impak yang besar kepada negara. Jadi sebab itu negara juga perlu kurangkan over relying kepada fuel, kepada oil and gas industry. Kita perlu explore kepada industri lain. Saya ingin cadangkan juga belia kita untuk mula explore agriculture, bidang agriculture. Kita lihat kehidupan kita depan ni, mungkin jika na'udzubillah min zalik lah, COVID-19 kembali semula, kita perlu lihat kepada sustainable living without coming house from your house to go untuk beli barang. Disebabkan itu juga, telah menunjukkan urban planning di negara kita ni agak disorganized lah. Di negara-negara luar, terutama negara Eropah, rumah kita di satu tempat. Kedai untuk pergi rumah ialah few blocks away. Contohnya 1 meter, 2 meter. Kalau di Malaysia ni, kalau kita nak pergi beli barang untuk basah, untuk makan, untuk grocery, kita kena pergi ke pasar 10 km ke 20 km yang memerlukan mobility. Tidak semua orang yang mampu untuk membeli mobility. Mobility ni termasuk kenderaan, motor, naik bas, naik taksi atau naik Grab. So isu-isu tu berbalik kepada investors yang perlu datang ke Malaysia untuk invest di Malaysia untuk memberi pekerjaan yang lebih besar lah kepada rakyat Malaysia. So pucuk pangkal dia lah, pekerjaan perlu dicipta lah lebih banyak. Terima kasih. Okey, alhamdulillah kita dah selesai ke penghujung rancangan atau forum kita ni. So kami daripada pihak MTUC berharap forum ini dapat memberikan pandangan dan cadangan yang sebaik mungkin kepada para belia di luar sana, khususnya golongan warga pekerja, dan kami ingin memaklumkan bahawa sekiranya soalan-soalan itu tidak dapat dijawab, MTUC sendiri sejak PKP bermula telah mewujudkan satu meja bantuan ataupun help desk di pejabat MTUC sendiri, dan anda boleh menghantar komen ataupun soalan-soalan yang ada berkaitan dengan pekerjaan melalui email yang telah dibuat khas untuk mengajukan soalan. Emailnya, alamat email adalah MTUC, semua huruf kecil, mtuc.covid19@gmail.com. So apa yang kami harapkan pada anda semua supaya anda terus menyokong MTUC dalam, khususnya dalam apa yang dikatakan tadi tentang PPD, okey, pergerakan ni, proses darat apa tadi yang dikatakan ialah program peraturan darurat yang harus dikenalkan dengan segera. Dan sebelum saya mengakhiri perbualan ataupun hujah ini, ingin saya hadiahkan serangkap pantun lah, penutup dia pantun jugalah kepada panelis yang ada. Dayung perahu ke tanah rata, bawa rambutan dagangan dara, belum tahu takkanlah cinta, panel jemputan hebat bicara. So alhamdulillah, sekian, terima kasih, dan semoga kita bertemu di rancangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dan Good.